Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So jumpa lagi dalam slot kita yang kelima. So petang ni yang keenam, yang terakhir. So yang slot kelima ni kita akan tengok pentafsiran kita berkaitan dengan orang. Orang ni ada 24 kalau saya tengok balik kita punya buku manual tu. Tapi saya pergi sepintas selalu lah. Kita ada 24, lebih kurang 24 pentafsiran. Dan 24 tu ada cabang-cabang dia. Dia ada cabang-cabang dia dari cabang-cabang dia lagi. Cuma kalau ada pen dengan pensel buat sikit catatan lah supaya kita nampak nampak secara umum Jadi mula-mula kita tengok dulu daripada kepala, kita tengok dulu daripada orang kata pentafsiran umum apakah simbolik kepala tu So kalau lukis kepala biasanya dia adalah simbolik kepada daya intelektual. Daya intelektual seseorang itu. Mana kalau kepala ni kita boleh gambarkan sebagai daya intelektual. Kalau dia lukis rambut atau bulu, rambut dan bulu ni adalah satu simbolik ataupun gambaran kepada kematangan seksual. Contoh kadang-kadang ada anak remaja lelaki umur dah 11-12 tahun, dia lukis gambar misai, dia lukis gambar janggut, bila tanya siapa ni, dia tak tahu ataupun dia tanya diri dia, maknanya dia sudah kanak-kanak lelaki tu yang umur 11-12 tu sudah masuk fasa akhir balik. Dan begitu juga dengan wanita, umur 10-11 tahun ni dia dah lukis gambar rambut dia, lepas tu jadi dia ada lagi, itu maksud dia adalah berkaitan dengan kematangan seksual. Raut wajah muka ni adalah pusat komunikasi. Jadi kita tengok muka je kita dah boleh tahu dia macam mana. Kalau dia senyum, dia seorang yang peramah. Kalau dia seorang yang muram, maksudnya dia suka bersedih. Jadi raut wajah ni adalah pusat komunikasi. Mata ni adalah simbolik kepada tingkap kepada emosi kita. Mata tu. Nanti kita tengok mata digelapkan, mata nampak garang, nampak mata galak. Itu dia ada gambaran kepada emosi kita. Bulu kening, mata, bulu mata atau bulu kening, kalau dilukis bulu mata atau bulu kening, ini adalah menggambarkan penampilan diri dia. Wanita-wanita yang sukakan kecantikan biasanya akan lukis bulu mata dan bulu kening dia lukis cantik. Jadi kalau lukis bulu mata, kalau bulu kening dia lukis bersepah-sepah, jadi kita nampak dia punya penampilan diri tak berapa proper. Dan hidung adalah simbol seks. Jadi kita akan pergi hidung ni. Kenapa kita panggil dia sebagai simbol seks? Mulut, kalau kita tengok mulut ni dia adalah lambang kepada komunikasi dan kematangan. Ada orang yang mulut terbuka, tertutup, ada mulut yang terbuka besar, ada gigi. Ini kita akan bincang lebih dalam. Yang ini berkaitan dengan komunikasi dan kematangan. Pinggang bahagian pinggang dia adalah berkaitan dengan kawalan rasional. Kawalan rasional kita. Kaki adalah berkaitan dengan autonomi dan keseimbangan. Ada yang tak lukis kaki. Ada yang kaki besar. Ada yang kaki pakai kasut tajam. Ini kita akan bincang satu persatu. Yang dia lengan. Lengan ni kalau kat pokok dia sama dengan dahan dan ranting. So maksudnya lengan ni adalah dia masuk berkaitan dengan pembangunan diri. Ada tangan terbuka, ada tangan tertutup rapat, ada tangan yang terkatup rapat, ada tangan yang macam ni. Ini maksudnya semua ada masuk-masuk tertentu yang menggambarkan karakter dia. Kalau kelangkang kaki dia, kecelah kangkang dia, ini masuk ada hubungan seks. Kadang-kadang kita tengok ada yang digelapkan. Ada yang digelapkan bahagian kelangkang tu. Ini masuk ada kaitan dengan seks tema dia. Dan kita boleh tengok bentuk badan. Bentuk badan ni adalah simbolik ataupun proyeksi kepada persepsi realiti dia. Ada yang lukis gambar bulat, orang bulat badan dia bentuk bulat. Ada orang yang lukis bentuk dia angular figure, bentuk segitiga, ada yang bentuk petak. Ini semua ada maksud tertentu. Begitu juga dengan leher. Kalau lukis leher berkaitan dengan kawalan diri. Misai dan janggut menggambarkan macam tadi lah bulu dan juga daya intelektual. Dan telinga dia juga sama dengan lebih kurang dengan mata, tapi telinga ni lebih kepada rangsangan emosi. Itu maksud dia lah secara umum. Itu adalah secara umum. Jadi kita pergi dulu bahagian kepala. Semua tengok bahagian kepala, lukisan anak, lukisan sendiri. Kita lihat, kalau dia lukis kepala terlalu besar, maksudnya badan kecil, kepala dia besar, yang ini kita nampak dia nak menggambarkan bahawa dia mempunyai daya intelektual yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia jenis orang yang suka menonjolkan diri dia. Dia mempunyai keazaman yang bagus, dan sometimes kalau dia terlalu besar, dia jenis orang yang suka macam mana kata kalau dari negatif dia seorang agresif.
Dia ada positif, dia ada negatif. Kalau tengok kepala dia besar. Dan tanya juga kadang-kadang, ada juga yang lukis gambar kepala besar dengan muka yang agak suram, maknanya dia ada penyakit yang berkaitan dengan bahagian otak. Sebab orang yang mengalami ketumbuhan otak, biasa dia akan juga lukis kepala dia besar. Dia ada juga lukis kepala dia besar. Okay. Berbeza pula dengan orang yang lukis kepala kecil. So kalau sesiapa yang lukis gambar kepala kecil, dia ni seorang yang pemalu. Seorang yang pemalu. Dan kalau lelaki dah berumur, kata umur dia dalam 40 ke atas ke, kalau kepala dia kecil, okey, yang ni kalau nak tanya boleh, kalau tak berani jangan tanyalah. Dia ikut orang tau. Kalau nak tanya boleh, tak tanya. Biasa dia mengalami hipotensi, mati pucuk. Okey. Banyakkan lelaki yang mengalami mati pucuk, biasa dia lukis gambar kepala dia kecil. Tapi umur 30 tahun ke atas lah. Kepala dia kecil. Ataupun kalau remaja lukis kepala kecil, mungkin dia pemalu, tapi nampak dia macam tak tahu malu. Mungkin dia ada isu-isu, dia ada pun boleh juga melibatkan mati pucuk ataupun kerosakan dekat bahagian kemaluan tu lah. Okey, kalau lelaki lah. Okey, so kepala dia kan. So aku cuba tengok. Kadang-kadang kepala ada orang lukis bahagian dia pandang depan tau. Dia pandang macam biasa kita suka lukis gambar depan kan. Ada juga pandang belakang. Dia pandang belakang. Okey, kalau gambar pandang belakang ni biasanya orang yang ada penyakit paranoid. Paranoid ni apa ni Dia ada mengalami sakit mental ataupun suka berfikir negatif. Dia ada paranoid. Dia suka sangat berhati-hati. Okey, dia curiga dengan orang. Biasa dia akan lukis kepala, dia akan pandang belakang. Cuba tengok dalam lukisan. Ada tak yang lukis pandang belakang? Sesiapa lah? Ada Tak ada. Okey. Biasa yang pandang belakang ni dia ada paranoid kan. Okey. Kalau kepala tapi tak ada badan. Lukis kepala je, muka saja, tapi tak ada badan. Okey. Dia ada yang ni pun dia ada masalah mental. Biasanya kalau orang yang terlalu tertekan dalam hidup dia biasa lukis gambar muka saja dalam keadaan air mata. Yang ni jenis orang yang tertekan. Okey. Kepala. Kita tengok lukisan anak. Siapa yang nak berkongsi lukisan anak dia? Hanisma. Hanisma, anak kepala besar ke kecil? Tengok daripada kita punya insting. Besar jugalah. Insting kita besar lah. Anak lelaki ke perempuan itu? Lelaki. Tapi dia kata dia lukis orang lidi je. Orang lidi tapi kepala besar. Orang lidi tapi kepala besar. Nampak dia kepala besar nampak seimbang. Saya nak tunjuk kat front, nampak tak? Macam puan nampak anak ni macam ni tak? Dia berani tak? Berani. Berani. Dia berani kalau berani macam umur berapa umur dia puan? 9 tahun dia lukis gambar dia kepala besar. Dia kalau biasa kalau lukis kepala besar ni kalau kanak-kanak dia berani lah. Dia tak takut. Tapi masalahnya kalau dalam dia berani, kita nampak dia berani, tapi kadang-kadang tu saya rasa manja kot. Pergi ni nak berteman lah, maksudnya pergi tandas nak berteman lah macam tu. Tapi dia, macam ni je gambar dia. Saya tanya dia, ni siapa? Dia. Lepas tu di dua ni siapa? Tu dia punya pengawal peribadi. Gak dia. Okey, dia ni saya tengok suka tolong orang Suka apa? Suka bantu buat kerja rumah Tidak. Oh dah. Tapi tangan dia terbuka Semua itulah mungkin belum capai tahap kematangan kot. Biasa kalau kanak-kanak sebulan tahun ni kita boleh, kalau lelaki lah sebab lelaki ni sebenarnya kematangan dia lambat sikit berbanding anak perempuan. Dia lambat sikit sikit. Jadi kalau dia buka lah kepala dia biasa besar, kalau anak lelaki ke sesiapa dia biasa dia berani lah kalau kanak-kanak. Okey. Okey, ada siapa lagi nak berkongsi kata kepala yang besar? Tapi macam tak berani tapi kepala besar. Ada ke nak berkongsi? Okey ke? Okey, tu bab kepala. Ada tak soalan tentang kepala? Kepala besar, kepala kecil
Okey, tengok dalam lukisan tu tuan-tuan dan puan-puan, ada tak lukisan yang dia tak lukis apa? Yang dia tak lukis rambut. Dia botak. Ya. So tak apa, kita kisah satu dah. So kalau biasanya kalau dalam rambut kalau ada orang lukis rambut rambut atau bulu, ini melambangkan apa ni? Di bahagian kepala dia menunjukkan seseorang untuk kedewasaan dan kematangan seksual So kalau kita tengok seseorang itu lukis gambar bulu dekat rambut, biasa dia normal. Kalau dia gelapkan rambut tu, maksudnya dia ada kebimbangan tentang seksual. Okay, dia ada kebimbangan dari segi mungkin kelakian dia, kewanitaan dia. Okay, dia gelapkan. Adalah yang ni kena teroka. Itu sebab kalau orang ni kalau kita berani nak tanya lah, atau tak berani jangan tanya. Kalau berani tanya. Kalau rasa tak confidentnya berkaitan dengan ni memang jangan tanya. Sebab dalam ni kadang-kadang ada benda-benda yang kita nampak terlalu sensitif. Memang ada sensitif. Contohnya kalau rambut contohnya kalau dia botak ataupun dia pakai penutup kepala. Jadi dia bimbang dengan sexuality dia. Okey, ada juga saya punya jumpa seorang klien, dia lukis dia pakai penutup kepala. Tak kira topi ke ataupun kopiah. Jadi bila kita tanya-tanya, rupanya dia rasa dia tidak begitu, dia rasa dia tak begitu lelaki lah. So bila kita tanya-tanya, kita tengok dalam kat rumah dia, rupanya dia ni seorang gay dia seorang gay. Duduk asrama, dia ada pasangan dia. Jadi dia rasa dia macam tak begitu lelaki lah. Jadi dia pun akan pakai penutup kepala. So kalau botak, kalau dia lukis dia tak ada rambut, biasanya orang yang bimbang dengan sifat kelakian dan mempunyai tenaga fizikal yang lemah. Biasanya orang yang botak ni biasanya orang yang kurang aktif. Biasa dia lukis gambar dia botak. Okey, siapa tengok dalam lukisan dia ada lukis lelaki ataupun ada sideburn? Ada tak? Sideburn? Tak ada kan? Kalau ada yang sideburn ni, jenis orang yang suka jaga penampilan. Okey? Dia seorang yang jaga, terutama lelaki lah. Kalau dia lukis gambar dia, ada sideburn. Yang ni jenis orang yang sangat menjaga penampilan. Kita tengok pula jaga rambut dia macam tak terus, tak kemas ni jenis orang yang tak jaga penampilan. Tapi kalau kita tengok rambut dia tersusun rapi, kemas ini jenis orang yang jaga penampilan. Kita boleh tengok karakter dia. Saya kalau pergi kursus bersemuka saya kan suka jalan tengok gambar Kalau saya tengok gambar dia ni, dia punya rambut tersusun rapi, saya mesti akan kena dengan dia. So saya tanya, ni ada apa puan? Ni, saya tunjuk ni. Wah, dia mesti gelabah lah. Apa ada? Tanya kawan, ada apa-apa ke? Sebab dia seorang jaga penampilan. Jadi dia takut kalau ada apa-apa kat muka dia. Tak ada apa-apa. Takut, jadi saya nak beritahu bahawa dia ni seorang jaga penampilan. Kalau lelaki kita ni apa ni? Mana? Ni, dia tolak macam ni tak risau itu jadi orang tak jaga penampilan. Tapi kalau orang jaga penampilan ni, kita ada apa ni? Ada macam sensitif, takut orang kata apa-apa kat dia kan. Kata kenapa tudung tu sengit? Dia macam takut. Jadi dia jadi orang jaga penampilan. Dia orang jaga penampilan, biasanya kita akan tengok dia punya lukisan, dia akan lebih berfokus kepada bahagian muka dan kepala. Dia akan nampak dia punya bulu kening tersusun rapi, dia punya mata ada bulu mata, dia jaga. Okey, kalau ada benda, kalau rambut tu digelapkan, dia mesti ada rambut ni digelapkan, maksudnya dia ada benda-benda yang dia rasa risau tentang penampilan seksual dia. Dan biasanya orang yang gelapkan rambut ni, dia ada pengalaman-pengalaman pernah melakukan seks rambang ke, dia biasa digelapkan rambut dia. Okey? Dia memang ada. Tapi kita akan tengok, ini kita kan macam susun puzzle. Kan? Susun puzzle. Nanti bila kita dah nampak kita dah susun puzzle, kita akan nampak big picture. Kan hari kita structure, saya pergi satu-satu. Nanti bila dah susun puzzle, baru kita nampak. Okey, baru kita dapat pengesahan bahawa dia ni ada tak kecenderungan seksual tu. Okey? Itu berkaitan dengan rambut, kepala. Okey, ada soalan tak tentang rambut? Clear Okey, kalau ada boleh tanya secara live ataupun boleh ni je, boleh text je dekat chat Okey, seterusnya kita tengok raut wajah. Okey, siapa tengok dalam lukisan dia tak ada muka, muka kosong, maksudnya tak ada mata, tak ada hidung, ada tak kat sini? Kita tengok sikit gambar, ada tak lukis gambar tapi muka kosong, muka sahaja. Tak ada kan? So kalau ada, maksudnya jenis orang yang macam ni adalah orang yang dia seorang yang pemalu. Senang je. Dia seorang yang pemalu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat akrab RTM dia tema tau. Tema dia memang kalau muka kosong, dia berkaitan dengan rasa malu untuk jumpa dalam persekitaran sosial. Saya ada seorang sahabat
saja kita suruh lukis Dulu kat sekolah ni, sekolah cikgu-cikgu dia ada yang sporting so dia pun lukis gambar lukis gambar, lepas tu dia lukis muka gambar dia tapi dia tak lukis, muka dia kosong. Saya kata siapa yang ni? Dia kata dia lah. Saya tengok dia ni, saya kenal dia ni, saya rasa dia bukannya pemalu. Dia ni tak tahu malu. Tapi apa sebab dia lukis muka kosong? Saya pun terfikir, lepas tu saya tanya dia, ada macam malu, ada tak perasaan malu nak jumpa dalam setting sosial? Lepas tu dia pun bertanya, rupanya seminggu akan datang ni dia akan ada buat reunion kan. So bila dia buat reunion, dia ni baru lepas mengandung tau. Lepas dia mengandung tu dia ada macam hormon dia berubah. So dia muka dia banyak jerawat tau. Muka dia naik jerawat. So dulu kan dia cantik, sekarang bila lepas beranak tu dia kan dia ada lepas jerawat naik, lepas tu dia malu nak jumpa kawan-kawan dia yang lama, takut kena tegur. Jadi tema dia kan sama. Tapi dia bukan pemalu tau. Saya kenal dia memang jenis tak pemalu, tapi tema dia sama. Bila dia kosong muka dia, maksudnya dia malu untuk jumpa rakan-rakan dia untuk reunion. Jadi bila dalam ni ADHTP ni kena faham tau buku ni yang saya bincang ni berkaitan dengan tema. Tapi untuk tahu lebih lanjut, memang kita kena teroka klien. Tapi kita dah dapat dah push the right button tu. Okay? Begitulah ceritanya. Kita tengok juga orang yang jaga penampilan ni, kan, dia biasanya akan lukis berlebihan pada raut wajah dia. Dia akan tulis ni pada raut wajahnya. Dan kalau kita nak tengok seseorang itu, dia ni jenis boleh bawa gurau ke tak, tengok pada raut wajah dia. Okay? Kalau raut wajah dia senyum, dia ni orang yang peramah boleh gurau lah. Kalau muka dia nampak serius je, muka dia, kita tengok dah muka dia. Kalau tanya muka dia siapa ni? Kalau dia kata dia lah. Kalau kata dia ataupun dia kata tak tahu, maksudnya dia projektif pada diri dia. Maknanya kalau dia macam muka dia muram ke, ni tak boleh buat gurau. Jadi dalam lukisan, kita nak push orang pun kita boleh tengok dalam lukisan dia. So kita tengok dalam lukisan dia, okey, orang ni boleh buat bincang, bukan boleh bincang, boleh lawak-lawak sikit ke tak boleh. Okey, kalau kita tengok muka dia senyum, maksudnya dia jenis orang yang easy going lah. Tapi kalau nampak muka dia pun dah muram, nampak mungkin dia agak tertekan. Jadi kita approach dia kadang-kadang dengan orang juga. Baik, saya nak tanya sebab saya terlupa semalam. Okey, kita tengok ada yang orang lukis yang vertical tau. Macam ni. Ni portrait kan. Saya ni panggil apa? Landscape kan ada yang macam ni kan. Ada yang macam ni kan. Okey, cuba tengok lukisan tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan lukis gambar macam ni ke portrait ke landscape? Landscape siapa yang portrait? Ada tak kat sini portrait? Tak ada semua landscape kan? Tapi ada tuan-tuan dan perempuan, dia lukis orang tu, dia punya kedudukan lukisan, dia punya halaman tu dia portrait. Tapi tak ramai lah sebab biasanya orang-orang yang banyak memikirkan kognitif banyak guna pemikiran daripada perasaan, biasa dia akan lukis dia akan landscape lah. Dia orang macam ni dia makan landscape, dia portrait. Orang macam ni susah sikit nak bawa gurau. Susah sikit nak bawa gurau kalau macam ni susah sikit sebab dia jadi serius sikit lah Kalau kita gurau pun dia nak macam nak logik. Kau apa-apa kalau kita ajak dia pergi makan, jom pergi makan, dia akan fikir apa asasnya nak makan. Sekarang dah pukul 8 kan, lepas tu nak masuk kerja. Dia jenis orang yang logik. Jadi biasanya orang-orang yang macam dilukis dalam kedudukan portrait ni, dia jenis orang yang lebih gunakan pemikiran logik. Tapi kalau orang yang landscape ni lebih suka. Jadi kalau kita nak push dia pun, kita kalau push dengan orang yang lukis yang jenis orang yang portrait macam ni, jadi kita kena bagi tahu dia sebab dan akibat kenapa dia kena datang. Tapi kalau orang yang portrait macam ni, orang yang landscape lukisan dia dalam bentuk landscape, yang ni kita boleh bila bercerita dengan dia, kita banyak guna perkataan perkongsian. Ini kita nak berkongsi pengalaman, berkongsi perasaan. Jadi kita nak push orang pun, klien pun kita boleh tahu dah karakter dia daripada awal. Okey, dah kita tengok. Pertama kita tengok dia punya kedudukan lukisan tu sama ada landscape ataupun portrait, ataupun kita tengok juga dia punya keadaan muka. Biasanya orang yang peramah ni dia akan lukis muka dia senyum. Ada tak dalam lukisan tu, dalam lukisan tuan-tuan dan perempuan ada lukis lebih daripada seorang? Boleh siapa-siapa tak berkongsi? Nak tanya ada tak? Dalam lukisan orang ni lebih daripada seorang? Ada sahabat-sahabat boleh kongsi? Ada. Siapa ya? Ada. Boleh tahu siapa? Puan Salbiah. Puan Salbiah
Okey, ada berapa orang dalam lukisan? Ada 7. Oh, ramai. Ada 7 Okey, dalam 7 orang tu ada tak muka orang senyum? Semua senyum. Senyum lah. 7 tu siapa, anak Bukan saya punya, ni yang adik saya punya tadi. Kalau senyum semuanya baik lah dalam gambar tu. Sebab kalau kita gambar anak, kita tak sedar tau anak nombor 2 ni kayak cengeng sikit lah, cengeng. Dia anak dia tu biasanya muram sikit. Kalau yang ni baik sikit kan, ni anak yang kira baik sikit, suka ketawa-ketawa, dia lukis senyum. Tapi kita tak sedar tau, kita lukis. Terima kasih Puan Sabi. Ada tak sesiapa yang boleh berkongsi kat sini? Yang dalam bagu lukisan dia, anak dia lebih daripada seorang lagi. Ini Nur Haida. Okey, Nur Haida lukis anak, lukis lebih seorang Anak saya yang lukis. Anak lukis Dia ada gambar mama, papa dia lah. Okey, mama dengan papa tu, mama senyum ke apa gambar dia? Itulah saya ada send dekat grup, mama senyum, Papa? lepas tu papa senyum. Kalau senyum biasa dia selesa. Dia biasa dia lukis gambar yang dia suka, macam tu ada kucing, padahal tak ada bulu kucing tapi dia suka kucing. Love tu tanda sayang lah, dia suka buat love. So saya rasa dia happy lah. Happy. So kalau dia lukis gambar daripada seorang, kita boleh buat perbandingan. Kalau orang tu dia tak suka, dia biasa dia akan lukiskan, dia conteng lah muka orang tu. Ataupun dia buat muka dia tak ni. Tapi kalau dia lukis senyum, maksudnya dia selesa lah. Okay. Kita banyak perkongsian kan. Ada lagi siapa nak berkongsi tengah lukisan muka? Ada kan? Biasa dia, okay. Sekarang kita tengok mata tau. Okay. Tengok mata, lukisan kita. Mata ni adalah lambang kepada emosi seseorang tau. Kalau dia lukis mata dia terlalu besar. Terlalu besar mata dia jadi seorang yang terlalu sensitif. Dia orang yang sensitif. Kalau mata dia besar. So kalau mata dia kecil kan, kalau mata dia kecil, ada tak gambar lukisan tu lelaki, lukisan mata dia lebih besar. Lelaki tapi mata dia besar. Ada tak kawan-kawan sahabat kita? Biasa kalau lelaki dia lukis mata besar, ini lelaki dia sensitif tau. Dia jenis sensitif. Mudah touching mata. Dan kalau mata digelapkan, kalau mata digelapkan, maksudnya dia ada rasa bersalah dengan perbuatan mata. Kalau kanak-kanak, kalau remaja, biasanya dia gelapkan mata, biasa dia rasa bersalah. Menonton porno, dia rasa macam selalu tengok video lucah, dia rasa kan. Saya ada satu kes tau, ni student lah. Student ni 2 orang lah, biasa lelaki, saya akan tanya boleh ke kalau nak jumpa dia, biasa remaja dia suka tau nak tahu diri dia. Jadi saya bila masa tu jadi cikgu, kaunselor lah di MRSI kan, tak nak beritahu yang masa mana, masa jadi guru kaunselor tu. So budak-budak tingkatan 4 yang baru masuk ni, biasa saya akan suruh dia lukis gambar. Saya suruh dia lukis gambar lah. So suruh dia lukis gambar, lepas tu saya akan tengok gambar dia dan lepas tu mana yang macam pelik-pelik sikit saya panggil. Tapi kebanyakan student ni kadang-kadang dia memang nak tahu. Jadi dia akan jumpa secara peribadi. Kadang-kadang datang kawan dia lah, tak kisahlah. Tapi saya kata boleh ke kalau kawan ni tahu? Tak apa Kak, kami rapat dia buat macam ni. Tak apa cikgu, kami rapat. Okay, tak apa. Sebab benda ni dia sensitif, saya cakap. Lelaki tak apa. Okay. Kali datang dalam 2 orang tiga orang datang. Cikgu, masa hari tu cikgu lukis gambar kan? Ya. Boleh tak cikgu, kami nak tahu tentang diri kami. Okey, gambar. Lepas tu dalam 3 gambar tu ada gambar seorang ni mata digelapkan. Okey. So mata digelapkan, tangan dia masuk dalam. Lepas tu saya pun tanyalah, okey cikgu nak tanya soalan ni tapi sensitif sikit. Awak jujur dengan cikgu jujur cikgu. Awak ada tak tengok malam-malam ke kat mana-mana tengok CD pornografi ke, tengok pornografi? Lepas tu dia pun diam. Macam mana cikgu tahu cikgu? Tak ada dalam gambar ni. Ada ke tak ada? Ada cikgu. Jadi maksudnya dia rasa bersalah dengan perbuatan mata dia. Okay, nampak? Dia rasa bersalah dengan perbuatan mata dia. Tapi kawan dia yang dua tu, dia tak gelapkan mata. Tapi dia cakap, cikgu, kami ni, saya tengok juga, kawan saya dia pun tengok juga. Tapi kenapa dia tak ada, mata dia tak gelapkan? Macam mana nak jawab tu? Kan, yang seorang ni dia tengok, dia biasa tengok 3 orang lah.
Malam-malam kan dapat internet connection. Dia tengok video porno. Lepas tu bila dia tengok video porno tu, tiga-tiga lepas tidur. Tapi bila dia orang datang ni, bila tengok seorang je yang gelap mata. Dua orang tu tak gelap. Tapi dua tu pun, dua orang tengok sekali. So macam mana ni? Baik, kita kena kembali pada asas bahawa gambar ni adalah kepada subconscious mind. Subconscious mind dia. Dia rasa tak bersalah. Sebab dua orang lelaki tu lagi kata, kalau kau tak tengok, kau bukan lelaki lah. Lelaki mesti kena tengok. Nipu tak tengok kan. Jadi yang seorang tu rasa bersalah sebab konsep yang dia pegang tu. Mak dia kata tengok pornografi ni bersalah. Jadi dia ada perasaan bersalah tu. Jadi bila dia ada perasaan bersalah, dia gelapkan mata dia. Yang dua ni tak rasa bersalah. Boleh faham tak apa tuan-tuan dan puan? Jadi tema tu. Tema perasaan bersalah tu. Walaupun dia pernah tengok, tapi dia tak rasa bersalah. Jadi dia tak gelapkan bahagian mata. Jadi tema tu yang kita nak tengok dalam ADHD. Maknanya kita akan tengok apa yang dia rasa berkaitan dengan perilaku yang dilakukan. Jadi biasa dia gelapkan. Jadi pelajar ni, remaja ni memang banyaklah isu-isu yang begitulah. Biasa dia orang nak membesar. Cuma kalau kita di sekolah, benda-benda ni macam remaja lah. Jadi pengalaman lah, kita kongsi pengalaman kan. Macam kalau remaja ni bila dia tingkatan 1, 2 tu dia memang nak membesar nak remaja kan. Benda yang paling mempengaruhi dia adalah berkaitan dengan identiti dia, jantina dia. Dia rasa dia lelaki ke, dia tak lelaki. Itu biasa tau, persoalan biasa. Dan kalau kita tak dapat atasi dan kita tak open kepada dia, kita tak open macam kita tak macam tak berbincang, kita anggap benda tu lucah, tapi sebenarnya itu adalah sebahagian daripada proses berbesar dia, jadi budak tu akan cari orang lain. That's why kadang-kadang kita tengok performa dia menurun kan. Kita tanya dia kenapa? Dia tak nak bagi tahu. Tapi bila kita lukis kita tahu dia ni ketagihan pornografi. Lepas tu bila pornografi malam-malam dia masturbate. Jadi bila banyak sangat hormon testosteron dia keluar, jadi dia tak bermaya. So jadi tak bermaya. Jadi kita jangan marah dia. Tapi kalau dia nak bagi tahu cikgu, cikgu mana yang nak dengar benda ni. Tapi benda tu sangat penting dalam pemfokusan dia belajar. Jadi as a counselor, kita ajar dia. Dia jangan marah dia sebab tu nature. Itu adalah normal. Tapi kita kena kawal benda tu. Jadi cara cikgu adalah bila kita jumpa orang macam ni, kita jumpa dia secara face to face, cikgu cakap time bila awak rasa benda tu. Ada orang yang rasa malam, ada yang rasa tengah petang, ada yang tengah hari, dia tak sama ada orang yang pagi-pagi dia rasa. So cara paling mudah bagi lelaki, bagi saya, kalau ada macam ni, suruh dia bumping je, push up bagi 10, rasa lagi push up lagi. Tapi dia letih lah. Macam contoh malam-malam kan, dia tidur kan, tiba-tiba dia terfikir. Istilah minta maaf saya guna, istilah dia steam. So dia steam kan. Jadi memang macam tu, push up je lah. Okay. Lagi satu apa lagi cikgu yang saya boleh buat? Sebab benda ni belajar kalau remaja, dia punya hormon tu baru nak ni, jadi dia memang bergejolak sikit lah. Kalau ada anak remaja lah. Benda ni jangan saya ada saya dalam proses nak keluarkan satu buku buku saya adalah cinta seks dan perkahwinan, apa kata Islam. InsyaAllah nanti kalau boleh Puan Solehah Puan Solehah jangan left lagi group ni. Ya, jangan kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau ada apa-apa siapa ada pertanyaan boleh dia dalam ni. Jadi kita boleh tolong jawab kan. Ya. Tapi jangan left, nanti saya akan buku terbaru saya tu sebab pengalaman saya bersama remaja ni, benda-benda seksual ni kita jangan berahsia dengan dia. Kena bagi tahu. Dengan unsur kita nak mendidik. Kalau tak dia akan bagi tempat lain. Yang paling bahaya tuan-tuan dan puan-puan yang kalau ada anak-anak kat asrama kita ni dah tak boleh nak pantau anak kita kan. So cara dia berdoa je lah Saya pun ada anak Jadi apa yang kita boleh buat berdoa je lah. Yang kita paling takut sekarang ni gejala yang berlaku di asrama, minta maaf. Saya bukan nak takutkan gejala lesbian dengan gay ni, liwat dengan lesbian ni Saya minta maaf saya cakap. Biasa junior lah. Junior bila dia kena dengan senior, besok dia jadi senior dia buat kat junior. So mula-mula dengan anak adik angkat lah ni. Kan, mula dengan adik angkat, lepas tu habis. Lepas tu saya risau benda ni, minta maaf. Kalau kita buat sesi, kalau saya kat sini dengan sesi tentang LGBT ni, benda yang paling susah nak tinggalkan dua benda lah Satu ketagihan dadah ataupun merokok. Kedua ketagihan meliwat. Susah nak tinggal. Okay, yang susah nak tinggal sebab kalau dia dah kena minta maaf lah saya guna layak ni tak nak kata apa pun tak apalah sebab saya rasa ni semua ramai ada ibu bapa Jangan malu tanya. Anak remaja kena bagi tahu terang saya pun ada anak kita doa sama-sama Saya jumpa satu klien dia dah berkahwin Dia dah berkahwin. Saya kata
apa beza liwat dengan isteri. Dia kata liwat lain tuan. Liwat ni lain dia cakap. Liwat ni kita lalu jubur, dia lagi punya kemuk tu tuan, lagi kuat daripada faraj. Jadi kalau saya bagi pilihan, saya akan liwat. Itu sebab kadang-kadang dia kata macam ni isteri boleh, kalau dia dah biasa liwat ni, dia akan liwat juga isteri dia. Ada kes yang kita pernah kondak, dia 5 tahun berkahwin tapi tak ada anak. Tapi pihak lelaki tu menyalahkan wanita ni. Lelaki ni dia menyalahkan wanita sebab mungkin sebab tak boleh beranak. Tapi bila kita buat sesi dengan dia, sebenarnya bukan isteri dia ada masalah, suami dia ada masalah. Sebab suami dia suka main perhubungan seks tu melalui dubur. Sebab dia kata lebih nikmat dengan dubur tu sebab kemuk dia lebih kuat. Minta maaf saya guna layar ni kita berjaga-jaga. Kita perkongsian Jadi tu sebab saya kata benda macam ni jangan mula. So kita bimbang kalau remaja ni dia bermula di asrama. Sebab kita tak ada kawan. Macam saya pun asrama masa jadi kita mana boleh kawal. Kita balik kerja pukul 5. Lepas tu kita pun ada family. Kita memang akan tidur. So diorang buat kerja-kerja macam ni bukan pukul 10-12, kadang pukul 2. Dia tengok line clear, lepas tu turun dekat asrama yang kosong, diorang buat aktiviti tu. Okay. Jadi kena berhati-hati. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa yang ada anak-anak remaja ni, kita jangan malu untuk tanya dengan dia untuk proses pendidikan. Jangan malulah. Yang malu. Kita kena, kalau anak remaja jangan malu sebab kalau kita malu betul serang dia akan jumpa kawan-kawan dia. So kawan-kawan dia kata, apa susah tengoklah Tableau. Kan? Banyak sekarang channel. Aku bagi kau channel ni. Itu dia punya penyelesaian. So insyaAllah kalau ada buku tu saya akan bagi tips dalam buku. Tapi kita tak sentuh lah hari ni Hari ni bukan dia kan jadi lain pula kan. Ni tak ada. Buku tu dalam proses cetakan memang buku tu dah diubah gaya bahasa yang santai. Sebab dia gambar-gambar itu semua dia buang lah. So dia, dan lelaki ni jangan ingat lelaki bila dia buat dengan perempuan dia boleh lepas tau. Perempuan tu mengandung, lelaki tak mengandung. Jangan fikir macam tu sebab lelaki lebih cenderung untuk mendapat HIV lebih tinggi berbanding wanita apabila dia membuat hubungan liwat. Homoseksual lebih tinggi sebenarnya. Kalau kita tengok kajian sekarang, HIV yang penyumbang terbesar adalah golongan homoseksual, kebanyakan gay yang bermain melalui dubur lah liwat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sedikit perkongsian Ni pengalaman saya di sekolah. Kita doa sama-sama lah Sebab anak kita tak akan cakap pun dengan kita. Takkan dia balik ayah kena liwatkan. Mampus dia pergi serang. Habis terbocor rasa. Jadi yang penting dalam isu-isu pendidikan seksual ni, dia perlukan pendidikan. Kita tak boleh nak halang dia sebab kalau kita halang jadi tak normal pula. Kesian kan anak tak ada hormon, jadi hubungan rumah tangga tak harmoni. Jadi kita kena bimbing. InsyaAllah kalau siap nanti kita berkongsi buku ni. Sebab ini adalah pengalaman-pengalaman saya secara peribadi berada di sekolah asrama dan saya juga pembimbing akan sebaya dan kita pergi kursus LPPKN. Dia ada satu modul khas dan kita jangan anggap seks ni ada satu yang hina sebab itu adalah asal-usul kita. Okay? Jadi kalau tengok remaja ni, kalau kita tengok dia ni pencapaian akademiknya menurun, dia dah petang tu dia tak pergi turun sukan, kan? Adalah tu. Jadi apa yang saya biasanya kalau ada macam ni, biasanya kalau dia tak boleh kawal saya suruh dia mandi lah Mandi. Kalau pagi, kalau rasa dia bangun dia rasa nak mandi. Sebab mandi pagi tu dia menggigil kan, sangat bagus pagi-pagi. Itu sebab kalau saya juga adalah kaunselor dalam substance abuse ataupun addiction. Jadi cara paling baik untuk detox dalam badan kita ni, benda yang tak baik adalah mandi pagi biar kita menggigil. So bila kita menggigil tu sebenarnya dia buangkan hormon-hormon yang tak baik. Jadi mandi. Kalau rasa tak boleh buat apa, rasa sangat dah orang kata sangap tak tahu faham sangat saya boleh faham Okay, ini istilah-istilah remaja lah yang saya percaya kat sini ada anak-anak yang remaja. Sebab hal rumah tangga ni kita tak boleh masuk campur tapi kita kena kawal benda ni. So sangap mandi ataupun kalau lelaki tak boleh push out. Push out tak 10, rasa lagi buat 20. 20 rasa buat 30. Sampai letih. Letih buat apa? Tidur lah. So bagi pergi sekolah. Dia macam tu cara dia. Jangan marah dia. Kita tak mampu bendung dia. Ni. Ni bahaya ni Dulu duduk seorang-seorang kat bilik pun jadi baik. Sekarang duduk seorang-seorang ni tak boleh ni. Ni bahaya ni. Okay, tuan-tuan dan puan-puan Jadi anak-anak remaja ni kita cabaran dia sangat getih. Dia tak macam zaman kita lah dulu kan. Dia sama-sama lah. Jadi kita boleh tengok. Kalau kita tengok mata dia digelapkan itu maksudnya dia ada perasaan bersalah dengan mata lah. Sama ada dia suka mengintai. Dulu suka mengintai, skodeng. Sekarang tak payah. Dan suka tengok dalam handphone Jadi dia akan memberi kesan kepada otak kita. Dan kita tengok dalam mata. Okey, lelaki kan, kalau itu sebab dalam gambar kita kena tahu jantina dia. Jantina dia lelaki ke perempuan?
Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sahabat-sahabat akrab, kalau lelaki dia lukis gambar ada bulu mata. Ada bulu mata. Yang ni dia ada masalah. Biasanya lelaki yang homoseksual ataupun lelaki yang tak seksual, biasa dia akan suka lukis lukisan bulu mata. Anak mata. Kalau perempuan normal, sebab perempuan suka kecantikan. Sama juga dengan bibir. Bibir tahu tak cupid bow tu. Dia lukis mulut tu bukan dalam bentuk garisan tau, tapi dia lukis dalam bentuk bibir. Yang ni pun kalau lelaki lukis, maknanya lelaki ni dia ada unsur-unsur lah, tapi kita tak boleh judge dia lah. Dia ada unsur-unsur homoseksual tu. Dia ada unsur-unsur homoseksual. Kalau dia lukis bibir, itu lelaki lah. Okey, kalau digelapkan. Kalau tak ada mata kan, mata dia tak ada tu. Terlalu kecil, ruang anak mata maksudnya menunjukkan dia ada perhubungan yang rapat dan signifikan. Maksudnya kalau kita tengok mata dia juling, maksudnya dia confused. Dia setengah dalam confused. Kalau satu mata kalau tak satu mata kan, itu dajal lah tu. Kalau dajal lah, satu mata maksudnya dia ada maksudnya dia ada personality ambivalent. Personality ambivalent ni apa? Personality yang terapuh. Maksudnya dia tak ada suka membuat keputusan. Okey. Dia berkaitan dengan mata je dulu. Ada tak soalan berkaitan mata? Saya tengok soalan, saya tengok chat. Okey, ramai. Okey, ada anak lukis lebih okey. Seorang menghadap rumah, seorang lagi memancing. Ni orang rumah dah memancing. Kita tanya siapa tu? Kelantan FM Kita tanya dulu Kelantan FM. Sahabat Kelantan FM boleh ke udara? Dah ke udara. Okey. Okey, yang menghadapkan rumah tu siapa? Dia kata adik dia. Adik dia. Okey, yang memancing? Adik dia juga. Tapi lepas tu dia kata macam dia pula. Adik dia ke dia? Okey, kita kan. Okey, umur dia berapa tuan? Yang memancing 10 tahun. Lelaki perempuan? lelaki. Lelaki Ada tak dia macam nak teka-teka siapa-siapa? Tak tahulah, tapi rasa dia macam kena tackle kot. Dia yang kena tackle Dia kena tackle dengan siapa tu? Kawan sekolah tu. Kawan sekolah. Kawan sekolah dia tu lelaki ke perempuan? Perempuan lah Tapi biasa macam tu lah Sebab lelaki ni kadang dia kurang matang, perempuan dia matang lebih. Jadi kalau ada memancing ni maksudnya sama ada dia tackle orang ataupun orang nak tackle dia. Jadi dia bimbang. Kalau yang menghadap rumah tu adik dia memandang ke rumah. Betul. Adik dia umur berapa adik dia tu? 7 tahun. 7 tahun. Maksudnya adik ni kalau suka pandang kat rumah, adik ni maksudnya dia tak boleh jadikan kawan lagi kalau nak ajak bawa jalan. Dia biasa tak berani lagi. Memang dia antara dua orang ni dia memang yang abang ni dia macam nak kata bully tu tak lah, tapi adik dia ni memang kalau abang ni memang dia akan patah lah. Kalau abang yang sulung dia relax je. Kalau abang yang nombor 2, yang ni yang memancing ni nombor 2. Okay. So bila yang memancing ni sepatah je cakap kan, mesti dia ikut. Memang dia patah sikit lah. Dia takut lah kot. Bisa ikut je kan? Cuma yang nombor 2 tu ada yang memancing tu, cuba tanya, abang yang tackle ke perempuan tu yang tackle bang? Biasa dia ikut bapak dia lah. Bapak dia ramai perempuan yang tackle bapak dia. So dia follow lah. Dia follow lah. Maksudnya ialah tu, sebab mancing ni dia berkaitan dengan ni lah. Dia kalau bahasa ilmiah lah kan, cuba mengambil perhatian seseorang. Tapi dalam bahasa kita tackle. Dia macam nak tackle orang lah. Ataupun orang tackle dia. Tapi itu dia punya tema dia lah. Okey. Terima kasih. Okey, sabar. Kalau mata tu titik je, Rafael boleh tak ke udara? Ada Rafael? Ada. Okey, gambar anak Gambar anak. Anak umur berapa Rafael? 6 umur tahun. dia? Berapa? 6 tahun. Normal. Lelaki perempuan? Lelaki Dia pemalu ke? Dia nyegan sikit lah dengan orang. Penyegan sikit Biasa kalau tulis titik ni dia anak yang pemalu. Tapi kalau dah kenal tu dia okey. Okey kan. Tapi kalau 6 tahun ni dia normal lah. Normal lah. Titik kan. Dia normal. Okey, terima kasih Cik Rafael. Sama-sama tu. Saya bukan apa tau tuan-tuan dan perempuan. Saya ada satu peristiwa Kongsi sikit. Masa tu slot prof. Prof ni dia jenis kalau kita kenal prof dia kan happy go lucky jenis orang kan. Lepas tu kalau orang tanya
Lepas tu dia terus jawab kan. Lepas tu ada seorang ni, dia tanya macam ni, lepas tu puan pun jawab. Jawab macam sebenarnya puan bergurau tapi dia ambil serius tau. Dia ambil serius. Hari kedua tu dia tak nak masuk tau, kelas tu. Dia tak nak masuk sebab dia terfikir apa yang puan cakap hari tu. Jadi puan kata macam tu. Jadi kebetulan dia tak nak masuk tau, tapi dia duduk luar. Sebab apa tau, dia dah bagi tahu bahawa dia nak pergi tapi dia tak masuk. Lepas tu saya waktu pertama tu pagi tu pagi biasa waktu saya kali kedua. Lepas tu waktu kedua tu puan masuk. Jadi saya keluar lah pergi minum, saya nampak dekat luar. Lepas tu kata Cik Radi, betul ke saya ni ada skizofrenia? Sebab puan kata kalau ukir-ukir macam ni skizofrenia, boleh tak saya tengok lukisan? So bila saya tengok lukisan, oh puan bukan skizo ni, puan ni ada masalah macam terlalu fikir tentang kerja. Itu yang saya fikir tu, sebab sekarang ni saya pegawai psikologi. Pegawai psikologi ni sekarang dia bertanggungjawab untuk buat exit polisi tau. Jadi kalau orang tu ada masalah, dia kena bagi laporan. Sama ada buang, dia buang. Jadi dia tak sampai hati. Tapi sekarang ni dia terlibat dengan exit polisi tu. Jadi dia bercelaru. Dia dapat dalam lukisan dia. Tak ada, ni tak gila. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, saya suka tanya. Macam contoh Cik Rafael saya tanya dulu. Sebab saya takut bila saya bagi pentafsiran, tuan-tuan ambil bulat-bulat. Bila ambil bulat-bulat risau. Balik apa ni kan, kau cakap dulu, kau cakap. Tu jadi macam, bila pentafsiran tak macam tu sebab gambar ni unik. Itu sebab saya suka bertanya. Jadi harap ni proses belajar lah jangan segan silu takut nanti ada peserta yang ambil tu serius. Tapi sebenarnya tak, Prof bergurau kan. Kalau macam Puan Sofia kenal kan, Prof kan jenis bergurau kan. Jadi kalau dia jadi bergurau dia macam tu. Jadi kadang-kadang ada orang ambil serius. Jadi tu sebab saya tanyalah. Kita tanya pula Intan Nurlida, lukisan anak saya. Dia bezakan mata untuk perempuan dan lelaki. Mata untuk perempuan ada bulu mata, lelaki tiada. Okey, Puan Intan Nurlida, boleh ke udara sekejap? Saya. Puan Intan, anak yang lukis ni anak lelaki anak perempuan? Anak perempuan. Anak perempuan. So dia lukis, ini lelaki yang ni perempuan ada bulu mata lah. Okey, anak tu umur berapa Puan? 6 tahun. Okey, anak ni matang. Dia siap bezakan yang perempuan yang pakai kasut tinggi, Ya. panjang. Anak umur berapa 6 tahun Petah tak bercakap? Sangat petah kan? Sangat petah. Dia macam makcik-makcik sikit makcik kan? Dia jenis yang Puan grooming lah dia. Dia seorang yang IQ dia tinggi. InsyaAllah. Nampak IQ dia tinggi. Sebab dia 6 tahun dia dah boleh beza semua tu kan. So IQ dia, tapi kena tahan sikit lah, dia banyak celoteh lah saya rasa. Sangat. Sangat Tapi dia macam makcik kepo. Macam kepo. Sebab dia apa tak, otak dia tu dia cepat terima. Dia cepat absorb. Yang ni dah elok lah Puan ajar BI dengan dia. Dia pun kadang kalau dia tengok TV pun dia boleh pick up yang mana yang bahasa Inggeris punya words kan. Dia memang ada cakap. Sebab dia kalau anak macam ni dia absorb dia cepat. Cuma kita tak tahan lah sebab nak menjawab nanti soalan-soalan dia. Pening lah sikit nak menjawab soalan dia sebab dia banyak soalan. Ya, betul. Betul Okey, Puan Hanismah, mata yang gelap tu macam mana Puan Hanismah Puan Hanismah boleh ke udara? Boleh Puan Hanismah. Ada. Soalan yang macam maksudnya dia lukis mata, lepas tu dia gelap semua ke? Dia gelap. Ada setengah kan buat anak mata. Puan Hanismah ni Puan Hanismah dengan pasangan ke tu? Dengan partner. Okey, Puan Hanismah, yang mata tu dia digelapkan tu macam mana? Dia gelapkan kalau dalam lukisan tu macam mana? Itu yang saya nak tanya tu. Gelap macam mana tu? Dia gelap semua. Okey, kalau dia macam ni, kalau dia gelapkan semua, maknanya kebimbangan dia banyak. Kalau sikit-sikit lah. Yang ni dia gelap banyak ke anak lelaki anak perempuan ni Puan? Bukan. Saya tanya yang tadi tu lah, yang ada yang kes ada mata gelap, mata tak gelap tu. Macam mana hakikat itu? Gelap ni dia macam dia lukis tu dia gelapkan mata dia. Gelap semua. Yang kalau kata bentuk mata tu dia gelap semua. Ya, dia gelap semua. Itu maksud dia. Kalau dia lukis kalau anak mata lain, dia lukis satu titik kan, anak mata. Itu anak mata. Itu anak mata. Okey. Ni pada Intan Nurlida. Dari zaman saya kat asrama ada kes lesbian dan gay. Bermula dari adik, abang angkat minat-minat semua. Macam tu lah Puan Intan. Dia mula dengan adik-adik angkat kan. Kali-kali terangkat.
Okay, tak apalah, kita doa lah tuan-tuan dan perempuan Kita ni anak-anak remaja ni kita dah boleh kawal. Yang kawal dia iman lah. Iman lah yang kawal dia. Kadang-kadang kita dah baik dah ajar, tiba kat sekolah orang pula jadi pengaruh. So mak bapak ni macam tu lah, kita pun ada anak, kita pun risau kan. Kita tak nak bagi dia kat asrama, takut dia tak beri kahwin. Tapi itulah cabaran kita lah Kita semua pernah remaja. Ya Cik Rafael apa maksud dia Cik Rafael? Ada mana tersirat ke? Tak ada Okey, kita baca lah sikit-sikit. Okey, cerdik macam mak tu. Okey, Wah Azhan Intan. Okey, tak adalah. Okey, itulah sesetakat mata kan. Okey, kita tengok pula pada bulu kening sudah kita dah cover kan. Hidung Hidung dia kalau dilukis terlalu besar kalau hidung dia lukis besar, maknanya ni nak menunjukkan bahawa dia ada sikap tak matang. Dan kalau hidung tu besar juga, dia ada menggambarkan kebimbangan tentang seksual. Dan kebanyakan ni di barat tau, di Malaysia saya tak jumpa lagi Kajian di barat, kalau orang tu lukis hidung besar, dia ada mengalami perasaan takut. Kalau lelaki mati pucuk lah impotensi. Tuan-tuan dan perempuan buku kajian saya ni sebenarnya daripada barat. Barat ni dan teori yang kita guna ni Sigmund Freud lah, kata Sigmund Freud ni tentang seksual. Kadang-kadang kan dalam bila saya nak terangkan buku yang ni dah tukar sikit budaya kita lah. Kalau barat tu dah macam mencarut dah istilah dia. Buku dia tu dah macam mencarut dah. Dia punya tu. Banyak sangat tentang seksual jadi diorang ni tunjuk diorang ni macam seksual tapi sebenarnya mereka pun banyak alami isu-isu yang macam impotensi, penyakit-penyakit penjangkitan seksual Jadi dalam gambar ni memang banyak, tapi kita dah ubah ikut budaya kita lah. So dalam buku ni lebih kurang 35% mengikut Tinatin adalah budaya kita lah, so boleh pakai. Okey. Ada lubang. Okey, kalau kita tengok hidung dia tajam kalau kita tengok hidung dia tajam, dia ni jenis orang yang kalau bertindak tu di luar kawalan. Okey, kalau hidung dia terlalu kecil, dia ni jenis yang pemalu. Kalau tak ada hidung pun dia pemalu. Okey. Kalau ada lubang kalau dia punya hidung tu nampak lubang dia besar, yang ni jenis orang yang agresif ataupun ada masalah pernafasan. Dan kalau kabur digelapkan, adalah kebimbangan seksual. Yang ni kalau dia punya hidung tu dekat dengan mulut. Hidung dekat dengan mulut. Ni ada masalah onani atau seks oral. Okey? Ada soalan tak tentang hidung? Hidung je dulu. Okey? Hidung okey clear Ada soalan tanya je tuan-tuan dan perempuan. Kita belajar lah. Jauh ni tak ada siapa pun boleh pukul kita. Okey, tak ada semua clear tentang hidung. Kalau ada boleh tag nanti saya baca. Okey, ni kata tengok bahagian mulut pula. Okey, silakan. Saya nak patah balik bab masa tu. Okey, silakan. Baru teringat. Tadi dia kata kalau kanak-kanak umur 6 tahun, kalau mata fikir tu normal kan? Normal. Kalau klien tu orang dewasa macam kita, dia buat gitu. Apa maksudnya? Itu dia pemalu orangnya. Dia seorang yang pemalu. Dia kalau macam bersosial tu dia banyak menarik diri lah. Ataupun kalau dia duduk dalam sosial dia banyak diam. Tapi kanak-kanak anak dia normal lah. Okey, baik. Sila ada soalan lagi? Okey Okey, hidung sudah. Okey, kita masuk mulut Okey. Kita tengok kalau mulut dia tersenyum-senyum lah. Ada tak yang lukis mulut dia terbuka macam ni? Ada tak dalam lukisan? Mulut terbuka. Ada Cik Rafael ada? Anak ke? Anak Anak saya yang 6 tahun tu. Dia kuat makan ke? Sekarang ni kuat lah. Anak lelaki Anak lelaki nak membesar memang memunyah lah sekarang ni. Dia kuat kalau masa mulut terbuka tu, dia menyusu badan lagi ke? Tak kan? Sorry, tersilap tanya, tersilap alamat. Biasa kalau mulut buka ni, kuat makan lah Puan. Kuat makan. Satu lagi, dia memang, lagi satu, dia banyak bercakap. Dia suka borak. Ya betul. Dia ada dua. Satu suka makan, suka borak. Mana satu yang kuat, Cik Rafael? Anak ni. Yang kuat borak sekarang ni. Maknanya kalau mulut dia terbuka tu kuat makan ataupun kuat borak lah. Okey, dia ada dua. Yang satu dia peramah. Okey, kalau dia ada gigi tau. Kalau dia macam dalam mulut dia tak ada gigi. Dia macam ni kan. Okey ada tak dalam lukisan? Nak tanya dulu.
Ada taklah gambar dia ada nampak gigi macam ni? Dia tunjuk lukis gambar gigi. Nak tanya dulu sebelum saya masuk cerita. Tak ada Ada ke tak ada? Tak ada Okey, sini baik-baik Baik-baik Okey, tuan-tuan dan puan-puan Nanti kan kalau anak ini, kalau kata anak kita besok nak kahwin, tak kira lelaki ke perempuan, bolehlah buat ujian pilih menantu, suruh dia lukis gambar. So, lukis gambar So, masa dia lukis gambar tu, awak tengok mulut dia. Kalau gigi macam ni, dia ada kecenderungan sadistik. Sadistik ni tahu tak apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia memang ada kecenderungan sukakan seks ganas. Dia kalau dia nak puaskan seks dia akan pukul pasangan dia. Sampai dia menjerit, merayu, dia akan rasa, aku jantan. Dia lembut-lembut ni dia tak main. Dia rasa tak puas. Itu sebab orang kata kes rogol ni orang yang menghadapi orang yang tak puas seks. Bukan. Orang yang rogol ni sebenarnya adalah orang yang suka bila pasangan dia tu menderita. Dia suka, jadi dia ada kepuasan seks. Jadi kebanyakan orang yang sadistik ni, dia akan tunjuk gigi. Okey, nak cerita kongsi pengalaman. Kita kan belajar. So bila kita belajar benda ni, kita mana ada klien. Manalah klien mengaku. Jadi tiba dalam gambar tu saya ada nampak klien ni. Klien ni memang saya kenal. Student. Baik, lemah lembut. Saya cakap dengan awak, reality cikgu di asrama. Dia kadang-kadang kan lebih memahami guru di asrama ni, warden ni, dia lebih kenal tau. Kadang-kadang pelajar dia daripada mak dia sendiri kenal dia. Sebab apa tau? Katakan kita sebagai cikgu, lepas tu kita pula warden. Okay? Lepas tu dia pula duduk aras kita. Pagi-pagi, kita kan biasa pagi-pagi sebelum kita subuh, kita kejut pelajar kita. Kan? Lelaki kan? Kadang-kadang dengan tidur, dengan pakai spray, dengan kain semua kan. Dan kita macam bapak dia, kita kejut dia. Pagi. Lepas tu pagi subuh kita solat berjemaah dengan dia. Kita tengok tabiat dia. Lepas tu petang-petang kita bersama kat dia kat padang. Kan? Lepas tu malam kita bersama dengan dia kat maghrib. Kadang-kadang kat dia orang makan pun kita makan dengan dia. Jadi kita memang kenal. Okay. Dan saya kenal student ni. Okay. Student ni kalau cikgu dia cakap dia baik, dia memang baik. Oh budak ni baik ni kan. Kalau dia cakap macam tu memang budak ni baik. Saya kenal seorang student ni memang baik, lemah lembut, sopan santun. Tapi dalam lukisan dia tu, okey ni nak cakap ni, kita tak boleh menilai orang melalui luaran. Dalam lukisan dia, dia ada gambar gigi. Yang macam ni kan. Jadi saya pun panggil dia. Okey, budak dia putih. Putih, lemah lembut, okey. Ketuk pintu, cikgu dah boleh masuk ke? Okey, masuk. Okey, kata nama dia Ikhwan. Ikhwan, cikgu nak tanya tapi soalan ni agak sensitif. Tapi cikgu harap awak jujur dengan cikgu ya. Ikhwan, ini gambar siapa yang Ikhwan lukis ni? Ni gambar saya cikgu. Oh, gambar awak. Gambar ni nampak ni apa gigi Gigi cikgu. Kalau cikgu tanya soalan ni agak sensitif, awak boleh tak jujur dengan cikgu? Boleh. Sebab cikgu ni nak belajar. So, kita nak belajar, kita kan buat research. Jadi kita nak belajar betul ke gambar ni, gambar lelaki yang tunjuk gigi ni sadistik. Lepas tu saya pun cerita dengan dia. Cikgu nampak awak ni lembut. Tapi dalam lukisan ni menampakkan awak ni macam suka seks ganas. Terus dia dah lah putih. Bila putih ni faham tak? Muka tu merah kan? Nampak muka dia merah. Dia tunduk bawah. Kenapa cikgu tanya cikgu? Cikgu tanya jujur lah. Awak ni macam mana sebenarnya dari segi seks? Oh dia bercerita Dia ni jenis orang yang suka tengok seks porno, yang dia tak suka macam Korea tau. Macam lembut-lembut, dia tak suka. Dia suka tengok seks yang memang ganas. Yang kalau kita tengok, yang dipanggil dalam istilah psikologi dia sadistik. Sadistik ni macam mana? Dia suka tengok kalau perempuan tu kenikat Lelaki yang sadistik ni, kalau dia jumpa wanita yang masochism ni ada jadi perempuan yang dapat kepuasan bila dipukul. Ada tau. Manusia ni macam-macam tuan-tuan dan perempuan. Saya psikologi ni, saya jumpa orang macam-macam. Tak boleh pandang luaran. Dia dapat kepuasan seks tu bila orang pukul dia. Sepak-sepak dia rasa bestnya. Dia memang ada macam tu. Itu sebab dekat orang putih, dia ada satu laman tapi tak payah pergilah. Laman tu mencari pasangan. So masochism ni dia akan cari sadistik punya orang. So dia akan bertemu. So bila dia buat hubungan seks ni, dia akan win-win situation. Lelaki tu suka tengok perempuan tu terseksa dan perempuan tu rasa diri dia rela terseksa. Okey. Jadi bila dia dapat gigi ni, jadi saya pun tanya dia pun cerita, minta maaf saya memang macam tu lah. Tapi dalam cerita tu muka dia merah lah. Tapi kita dah kata kat dia, cikgu ni rahsia, cikgu tak tahu, cikgu nak belajar ni, cikgu cuma nak tahu. Sebab dalam gambar awak memang nampak gigi. Jadi bila kita borak dengan dia memang dia istilahkan saya tak suka yang jenis-jenis K-pop ni cikgu. Saya suka jenis yang ganas,
ganas ni macam mana, dia pun cerita. Lepas tu dia bagi tahu saya suka tengok laman web ni, saya tengok porno ni, ada tengok yang macam ni, saya suka, yang itu membuat saya terangsang. Tapi tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat akrab, kita memang tak sangka sebab dia punya luaran tu tuan-tuan dan perempuan tak macam lelaki ganas, pemalu. Itu yang pertama. Okey, kes yang kedua ni, masa saya ada akrab dengan JPN. So akrab dengan JPN ni macam-macam orang lah, kan macam-macam orang. Lepas tu saya pun berjalan, masa mereka lukis saya jalan. Okey, ni nak cerita sikit, biasa jalan, lepas tu ada jumpa seorang perempuan, dia lukis gambar gigi. Saya kata, ni siapa ni? Ni suami dia. Oh, suami. Okey, ni siapa ni puan Oh, suami ni macam ganas sikit Ganas macam mana tu cik? Dia cakap, dia sporting sikit, jangan macam cik. Yelah kalau seks tu ganas ke? Tak adalah. Oh, tak ada, tak apa. Saya kata tak apa, kita tak boleh paksa klien. Okey, kita paksa klien. Lepas tu, masa pukul 10 nak minum pagi, saya biasanya akan kemas laptop. So Prof akan keluar dulu. Saya akan kemas laptop. Saya nampak dia tak keluar tau. Dia tunggu saya. Lepas tu bila semua dah keluar, dia panggil saya, Cik Hadi, Cik Hadi mana tahu suami saya ni ada seks ganas? Tak ada, saya tengok pada gambar tu. Saya gambar tu. Lepas tu baru dia mengaku, Cik Hadi, saya ni sekarang tengah buat tuntutan fasakh. Kenapa Cik Hadi? Saya dah tak tahan dengan suami saya ni, macam pelik-pelik dia. Dia pelik-pelik, saya buat tuntutan fasakh. Tapi Cik Hadi jangan beritahu orang, sebab tuntutan fasakh ni saya bagi tahu sebab suami saya tak bagi nafkah. Tapi sebenarnya bukan tak bagi nafkah, sebab saya dah tak larat nak layan dia punya seks. Pelik-pelik dah, saya dah macam tak larat dah. Sebab saya pagi saya nak kerja, jadi saya tak larat dah. Okey. Itu yang kedua. Lepas tu kan JPN ni kan, kalau akak JPN ni kan, tahu tak, magistrate pun ada tau. Hakim pun ada yang terlibat dengan akak tu. Yang 54, yang jusas, ada yang jusasi, jusabi, yang magistrate ni. Kali saya nampak, saya lalu kat ada seorang magistrate ni. Kan hakim kan nampak macam ganas kan, macam skema kan. Saya nampak gambar dia, saya kata ni siapa cik? Oh ni saya lah kan. Nampak dia bergelut dengan gigi. So saya tanya, cik maaf saya ni nak tanya ni sebab saya ni belajar. Sebab masa tu tak ada orang sangat, saya nampak dia. Cik ni kalau suka seks macam seks ganas-ganas ke cik? Biasalah kita kat tempat kerja dah serius kan. Dan kita pun lain daripada yang lain lah. Tapi tak apalah. Asalkan sama-sama faham. Maknanya tuan-tuan dan perempuan, saya punya kajian lah, saya punya kajian sendiri. Ini saya punya pengalaman sendiri menunjukkan bahawa mereka yang mulut dia ada gigi macam ni, itu menampakkan dia suka kepada seks ganas. Jadi seks ganas ni tak semestinya muka ganas tak. Don't judge the book by its cover Don't. Nampak muka lembut aja kan. Jadi kalau lah kata kita dah ada ilmu ni kan, sebab kadang-kadang Allah bagi kita ilmu ni amanah dia anugerah, tapi pada masa sama dia juga amanah. Maknanya dengan ilmu yang kita ada ni, anugerah ni kita amanah sebenarnya. Kita diberi tanggungjawab. Contohnya kita lantik Cik Rafai jadi ketua. Dia tak bukan macam tu tau. Dia mesti ada amanah yang perlu dilaksanakan. Jadi kalau kita ada amanah ni, kalau nak bakal kahwin ni, kalau ada pakcik saudara dan makcik sudah lukis je. Boleh tak lukis? Minta lukis sikit je. Lukislah gambar orang ke, tak ada apa-apa. Tengok dulu gambar dia, kalau rasa was-was, bertanya dulu. Sebab kadang-kadang kita boleh menyelamatkan rumah tangga. Menyelamatkan rumah tangga. Sebab kita tak akan nampak, kalau kita belajar di SM4, kalau kita belajar psikologi dan ada buku tebal ni, seksual, paling banyak kecelaruan adalah seksual. Dan paling banyak kes-kes yang kita kendalikan di Selangor, di pejabat agama Selangor, antara satu sebab kenapa perceraian berlaku, yang pertama kewangan lah. Yang kedua disebabkan seksual. Okay, kedua, sebab kadang-kadang pelik-pelik. Pelik-pelik sampai kadang-kadang isteri yang kalau tak bekerja tak apa, kalau yang bekerja tu dah siap pakai nak pergi kerja, kena tadi kita kena, benda ni kita kena cakna lah okay. Jadi itu dia, kalau kita nak bantu boleh lah kita suruh lukis dulu kan. Itu orang kata suggestion lah, bukan arahan. Itu pilihan, tapi begitu. Okay, lagi satu, kalau kita tengok mulut dia punya mulut senyum macam badut. Senyum macam badut kan. Yang ni macam mana macam badut kita tengok lah nak terang ke susah Jadi dia inginkan perhatian. Kalau kanak-kanak lukis, dia jenis orang yang inginkan perhatian yang adil. Okay. Tapi kalau you tahu tak, senyum badut ni maksudnya dia punya bibir tu terbalik tau. Dia terbalik. Dia nak inginkan keadilan lah kalau kanak-kanak. Kalau orang dewasa lukis, biasanya dia tak matang. Dia tak matang, dia macam childish sikit. Dia ni serius lah sikit, macam budak-budak lah. Tak apalah, dia macam tu. Dia jadi macam childish sikit Okay. Dan kalau dia jenis orang yang lukis muka, lepas tu suka buat lidah macam ni. Jelir lidah dia. Mulut tapi jelir lidah. Ini orang yang suka body shaming orang tau. Dia suka body shaming orang, suka cek pemusuhan. So kalau nak buat kawan,
kau nak kerja dengan aku ni saya ni tegah ni, nak kerja dengan saya, okey lukis dulu. Okey, bila boleh lukis tengok dia ni jenis body shaming ni, besok kat belakang aku dia tikam belakang kan. Contohlah kalau nak guna boleh lah sebagai kita nak persediaan Okey, bulat ada soalan tak? Bulat. Ada soalan silakan sahabat-sahabat. Okey. Okey tak ada clear Okey, telinga pun macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan lagi satu. Okey, ni telinga tau. Telinga dengan mata nanti Kalau orang tu lukis telinga dia besar. Okey, dia lukis telinga dia besar. Ini menunjukkan maksudnya dia ada pengalaman, dia pun juga seorang yang sensitif. Tapi kalau dia gelapkan telinga dia, okey, kalau ada, saya tak pasti sama ada sahabat-sahabat tahu atau tak istilah ni. Orang gila, kita lagi gila ke? Kalau istilah psikologi dia panggil skizoid tau. Dia ada penyakit skizofrenia. Penyakit skizofrenia ni dia boleh nampak apa orang lain tak nampak dan dia boleh dengar apa orang lain tak dengar. Jadi dia panggil halusinasi dan delusi. Dia nampak bayang-bayang, dia dengar bisikan-bisikan. Yang mana bayang-bayang tu orang tak nampak, bisikan-bisikan tu orang tu tak nampak. Dan itu adalah simptom orang skizo. Tapi orang kita panggil gila lah gila. Okey, kita nak kenal orang macam ni, kita boleh tengok daripada lukisan dia. Saya tak pasti tuan-tuan dan perempuan ada kes atau tidak. Orang gila ni kan, skizofrenia ni, dia kadang-kadang dia bijak dalam belajar, dia pandai, dia excellent, dia talented dan gifted, tapi dia juga boleh mengalami halusinasi dan delusi. Okey. Ada tak pengalaman yang, kalau kat sini ada pengalaman lagi best. Kalau saya cerita pengalaman saya tak best sangat. Ada tak kat sini ada pengalaman yang mana anak dia, saudara dia ke sepupu dia pandai, tapi dia tiba-tiba dia bunuh orang kerana dia rasa dia nampak dan dia boleh dengar. Ada tak pengalaman sesiapa kat sini? Cik Razali ada tak pengalaman? Cik Wan Azhan ada, Cik Wan Azhan? Macam mana tu doktor? Dia nampak macam normal, tapi bila dia bunuh, contoh dia bunuh, kan ada satu kes dulu pengarah Petronas, dia bunuh isteri dia. Tapi bila kita buat diagnos, rupanya dia ada nampak bayangan iaitu halusinasi dan dia dengar. Dia bisikkan, dia panggil delusi. Pernah dengar tak kes ni puan? Sesiapa pernah dengar kes ni? Cik Razali ada dengar tak pada kes ni macam ni? Macam ada tapi lupa, lama lah. Baru-baru semalam kan, 2 hari lepas ni memang ada kes yang pekerja ladang. Ya betul. Dia bunuh kawan dia. Pasal dia nampak kawan itu seakan-akan kerbau. Kerbau, ya. Yang menyerang. Jadi dia bawa motor, diserang, dia bunuh. Dia bunuh kan? Dia bunuh, dia kata dia ada dengar suara suruh bunuh kan? Ya, lebih kurang macam tu. Tapi dia nampak kawan dia tu seakan-akan seekor kerbau. Kerbau. Ini halusinasi. Tapi yang dia nampak macam gila tak? Ya, memang pun. Tak teratur. Tak teratur minda dia. Rambut, pakaian. Okay. Kenapa saya nak fokus benda ni? Sebab kita boleh kenal pekerja kita. Sebab kadang-kadang pekerja kita dari luaran nampak normal, tuan-tuan dan perempuan. Tapi kena faham skizofrenia ni dia adalah bawa ke keturunan dan dia aktif masa dia meningkat remaja. Meningkat remaja. Sebab dia berkembang bersama dengan hormon-hormon testosteron dan juga progesteron. Iaitu hormon-hormon perkembangan dari segi seksual lah. Ada tak siapa lagi nak berkongsi? Cik Fazrin ada ke dengar isu macam ni? Cik Fazrin? Ada juga, tapi saya ni jenis tak ambil tahu sangat yang kadang-kadang. Okey. Saya mari. Siapa kat sini ada pengalaman macam tu? Ada kan? Okey. Kalau kita nak kenal, individu tu ada skizofrenia yang mana dia ada simptom bayangan atau dipanggil halusinasi dan dia ada bisikan-bisikan dipanggil delusion yang menyebabkan dia boleh bunuh. Itu sebab kadang-kadang mereka yang menagih dada, dia sanggup bunuh mak dia. Sebab kadang-kadang yang menyebabkan dia macam tu sebab dia nampak mak dia tu macam kerbau, mak dia macam tu sanggup dibunuh. Dan ini adalah simptom skizofrenia. So dalam lukisan dia, kita nak detect orang macam ni adalah apabila dia gelapkan mata dia dan dia gelapkan telinga dia. Apabila individu tu gelapkan mata dan telinga dia. Saya tak pasti kalau kita nak rekrut pekerja, kita tak tahu kita nak rekrut pekerja macam mana kan. Tapi macam kita as a counselor, kita pun tak boleh dia tak akan bagi tahu sejarah kesihatan mental dia. Tapi kita boleh detect dengan lukisan.
Maknanya kita nak ambil orang bekerja dengan kita yang kerja tu memang memerlukan task yang tinggi yang menyebabkan tertekan, kita buatlah ujian ni. Kalau ada hitam mata dan telinga dia gelap, saya cadangkan. Tapi kita juga boleh gunakan support dengan ambil ujian-ujian yang lain. Janganlah ambil dia demi kebaikan dia dan orang sekeliling. Sebab takut nanti dia akan menggila. So dia bunuh orang. Sebab bila dia bunuh, dia didapati ada menambil simptom tu. Jadi berhati-hatilah. Itu contoh. Jadi dalam lukisan tu kita boleh jadikan dia tu satu indikator. Okey? Kita baca sikit ada sahabat kita berkongsi. Puan Siti Wahaya. Dulu saya ada kawan macam tu, tapi tak adalah sampai membunuh. Dia cakap ada orang bagi tahu suruh dia buat sesuatu tu. Itu dipanggil delusi, dia bisikkan. Puan Siti Wahaya? Ke Puan Siti Wahaya nak berkongsi sikit? Bolehlah nak cerita sikit-sikit. Dia masa tu saya baru kerja lah, dah lama dah berapa belas tahun dulu. Dia suka cakap kalau dia buat apa-apa, dia cakap sebenarnya akak buat ni sebenarnya ada orang suruh akak buat. Akak tak nak buat pun. Tapi saya tengok dia pandai lah, dia buat surat tukar sendiri. Dia dari segi IT ni pun dia bijak, dia cakap pun okey. Tapi dia sejak 2-3 menjak sebelum dia berhenti kerja, diberhentikan tu, dipensionkan sebab kesihatan ni lah. Dia ada buat benda yang macam kadang-kadang kita rasa dia macam bomoh tu ke, macam tu lah, letak limau-limau semua dekat bilik bos. Tapi ada satu sekali tu dia siap buat jemputan perkahwinan dia, semua orang pun ingat dia nak kahwin. Tapi sebenarnya tak, dia saja dia reka benda macam tu. Itu simptom lah tu. Simptom delusi. Dia panggil grandiose hallucination. Dia nak dapatkan perhatian. Tapi kita kalau orang normal kita tak buat macam tu. Tapi dia ada bisikan. Betul. Dia cakap memang dia buat sesuatu, memang dia kata ada orang yang suruh dia buat macam tu. Dia memang ada tuan-tuan dan perempuan Memang ada orang macam ni. Jangan ketawa. Memang ada. Dia takut kan? Tapi memang kita kena, bukan takut lah, kita berwaspada lah orang macam ni. Sebab kita takut nanti apa-apa dia boleh buat di luar kawalan. Betul. Sebab tadi kan kita baru dengar kan dia sanggup dia tanam isteri dia bunuh kan dekat Johor tu. Dia orang Hulu Melaka ni, dia bunuh isteri dia tanam. Dia memang boleh terjadi sebab kadang-kadang bisikkan tu. Kalau tak dapat ditangani, dia memang boleh menyebabkan sampai macam tu sekali Okey. Okey, itulah sebab tuan-tuan dan perempuan bila kita bekerja dengan manusia ni, dia macam kita panggil iceberg kita nampak yang luar je, yang dalam tu kita tak tahu. So kalau kita nak tahu ke lebih dalam lagi, kalau kita tak faham iceberg ni, kita kena faham dia punya subconscious mind. Salah satu cara lah untuk kita meneroka subconscious mind dengan lukisan. Lukisan mungkin boleh membantu. Okey. Okey, ada lagi. Ni lagi daripada Intan Nolida pun ada. Tapi dia pose dia masih Okey, kita masih kawan dengan dia di AB. Ni siapa, kita tengok sikit. Okey, kita tengok kalau dagu, kalau dia dilukis misai dengan janggut, biasanya kalau lelaki biasanya dia nak tunjuk dia dah bertambah maskulin ni normal. So kita tengok leher okey, cuba kita tengok dalam lukisan tu. Kita tengok lukisan kanak-kanak Siapa yang dilukis dalam lukisan tu dia tak ada leher. Leher ni tak ada. Ada tak? Ada tak boleh berkongsi? Dia tak ada leher. Ada Okey, anak tak ada leher. Nurul Haidar. Nurul Haidar boleh berkongsi sikit? Ya, ada send gambar dalam grup. Ada dalam grup anak lelaki perempuan? Anak perempuan. Tak ada leher Umur berapa puan 6 tahun Dia ni kalau marah dia macam mengamuk tak? Yelah dia manja kot. Dia mengamuk macam ni, tak adalah mengamuk macam hyper sangat, tak, normal lah, macam budak merajuk. Tapi 6 tahun tu normal lah. Normal. Maknanya kalau dia kalau tak ada tengkuk ni, biasanya kalau orang dewasa ataupun dia tuju pada seorang, biasanya individu ni biasanya dia nak bagi tahu dia ni kalau buat tindakan tu, tindakan dia orang kata terburu-buru sikit.
Tapi kalau yang ada tengkuk ni, dia bila buat keputusan tu dia macam lebih berfikir dulu. Okey? Tu dia punya beza kalau ada tengkuk dengan tak ada tengkuk. Ke sesiapa nak komen? Silakan. Macam okey, anak lelaki dan perempuan Intan Nurlida. Anak saya dulu Intan Nurlida, ada boleh komen sikit? Puan Intan ada? Ya saya. Anak, kalau ikutkan lukisan anak saya dua-dua tak ada leher. Tak ada leher Anak umur berapa? Yang lelaki 8 tahun, yang perempuan tu 6 tahun. Jadi kalau kanak-kanak tu dia normal lah. Dia macam kalau biasanya dia macam kalau buat tindakan tu lah, dia macam bila buat tindakan tu dia kurang berfikir sikit lah. Tapi kanak-kanak dia normal lah sebab dia baru rasa belum lagi matang lah. Itu sebab kita kena tahu umur dia. Okey, kalau katakan dalam lukisan dia tu dia letak rantai ke, dia ada pakai rantai kan. Ini orang yang macam dalam istilah dia show off lah. Dia show off. Okey, itu Lepas tu kita tengok juga bahu dan dada dia. Kalau kita tengok dia lukis bentuk badan kalau bentuk badan dia bulat-bulat. Bentuk badan dia bulat, dia ni jenis yang lembut orangnya lemah lembut orangnya. Tapi kalau dia lukis bentuk badan dia 4 segi. Ni jenis orang agresif. Okey, itu bentuk badan. Kita tengok juga kalau bentuk dia macam tak sekata. Okey, kalau bentuk dia tak sekata, maksudnya dia jenis yang dia punya penampilan tu dia macam ambivalent tau. Dia macam kadang-kadang okey, kadang tak okey Okey. Kalau tak ada bahu, maksudnya sikap yang berketerlaluan mengelakkan diri dari memikul tanggungjawab. Okey. Kalau ada tak yang buat bentuk macam angular figure? Ini suka sado. Okey. Ada tak dalam gambar dia lukis gambar dia ada pinggang? Ada tak yang perempuan? Cuba tengok dalam gambar. Okey, dia lukis gambar dia bentuk pinggang, ada pinggang. Ada kan? Yang ni orang yang sukakan kecantikan lah, dia takut gemuk. Okey, takut gemuk biasa lukis gemuk pinggang Okey. Okey. Lengan, ni lengan Okey, lengan kita tengok lengan ni ni tangan. Okey. Biasanya lengan kalau dia rapat dia rapat betul-betul ke sisi badan dia. Dia ni jenis orang yang agak macam susah nak buat bincang lah. Susah nak buat bincang sikit. Dia kalau istilah dia macam agak tegas lah dengan pendirian dia. Kalau tangan dia rapat di sisi. Okey. Kalau tangan dia renggang, dia jenis orang yang mudah untuk kita beri bantuan. Okey. Kalau dia ke depan macam ni, dia jenis orang yang ragu-ragu. Kalau dia bercekap pinggang, jenis orang yang bosi. Suka mengarah, itu jadi yang bercakap pinggang. Okey, kalau berpeluk tubuh macam ni, dia jenis orang yang mudah curiga dengan orang. Cepat wujud permusuhan jadi dia buat berpeluk tubuh macam ni. Okey, kalau belakang kalau dia sorok ke belakang tangan dia tu, dia ni jenis orang yang perahsia. Dia ada benda dia tak suka cerita, dia lebih suka berahsia tu dia. Kalau tak ada lengan kalau dia tak ada lengan, dia rasa macam dia tak mampu nak buat sesuatu ataupun dia rasa macam ada perasaan bersalah terhadap perbuatan tangan. Mungkin dia pernah pukul orang ke, dia rasa bersalah jadi dia tak lukis tangan. Kalau digelapkan tangan tu mungkin ada perasaan bersalah lah dengan tangan Okey. Kalau menyelup saku tangan tu dia selup saku, ni pun dia suka berahsia. Ada benda-benda lah yang dia rahsia, yang dia tak nak cerita kepada orang. Okey. Okey. Kalau tutup kemaluan okey, kalau gambar tu tangan dia tutup kemaluan, dia lelaki dengan perempuan beza tau. Kalau perempuan dia tutup kemaluan tangan dia tutup kemaluan, maksudnya dia adalah individu yang takut untuk melakukan hubungan seks. Dia takut. Okey. Kalau lelaki dia tutup, dia beza. Dia bukan takut, dia cuba kawal. Kan dapat beza lelaki dengan perempuan punya lukisan. Kalau perempuan dia takut untuk melakukan hubungan seks. Kalau lelaki dia tutup, maksudnya dia nak cuba kawal. Okey. Okey. Kita tengok tangan Okey, cuba tengok jari tangan tu tajam-tajam tak? Okey, saya ada tengok gambar tau yang dia lukis jari tangan dia tajam-tajam. Ada tak kat sini? Siapa nak kongsi? Jari dia tajam-tajam. Ada tak? Cuba tengok.
Okay, kalau tarik dia tajam-tajam ni dia orang yang agresif. Dia agresif. Dia orang yang agresif. Okay. Kalau buat penumbuk, penumbuk pun jenis orang yang agresif. Okay. Kalau dia memegang objek, tengok objek apa yang dia pegang. Kalau dia pegang beg, dia ni jenis orang yang kuat kerja. Kuat kerja. Kalau pakai beg kerja lah, dia kuat kerja. Tapi kalau pergi bawa bakul, shopping, dia suka shopping. Tapi kalau suka bawa senapang, kalau dia bawa parang, dia jenis orang yang agresif lah. Tu. Tengok sahabat kita kalau ada. Okey, ada tafsir tak karakter dalam lukisan sama macam seorang itu bergambar? Karakter dalam lukisan sama ada macam cara seorang itu bergambar. Saya tak pastilah ini Puan Suhanis. Ini saya tak buat kajian lagi. Tak boleh nak bagi dapatan. Nanti mungkin boleh tanyalah. Kita boleh buat kajian, mungkin Puan Suhanis boleh buat kajian lah. Okey, tengok bahagian kaki. Kalau tak ada kaki, kalau kaki terlalu panjang, dia cuba mencari kebebasan dalam hidup. Kaki dia cuba mencari kebebasan dalam hidup. Kalau kaki dia bersilang, maksudnya kalau perempuan macam ni, dia bersilang kaki lelaki atau dia ada perasaan bersalah. Kalau lelaki dia ada perasaan bersalah sebab pernah melakukan seks. Kalau perempuan kaki bersilang, dia takut untuk melakukan hubungan seksual. Sebab lelaki dia dengan perempuan ni dia berbeza sikit dari segi lukisan gambar dia. Okey. So ada tak soalan setakat ni, soalan tentang tangan dan kaki dulu? Cuba tengok. Mungkin saya terlepas pandang ke tuan-tuan dan perempuan? Kita tanya Puan Cik Muhammad Helmi ada ke? Cik Muhammad Helmi? Cik Helmi ada? Boleh ke udara? Tanya. Okay, Cik Helmi tak dapat. Cik Akil ada? Cik Akil? Okay, Cik Akil. Besku ni siapa? Besku RTM. Besku ada? Okay, tak ada. Muhammad Helmi tak ada Muhammad Kamarul Zaman ada? Muhammad Kamarul Zaman. Dr. Radin? Kamarul Zaman ada? Kalau kita nak tanya kasut tu dihitamkan kenapa ya? Okay, kasut ni dia lambang kepada rasa untuk dia rasa macam kestabilan. Tapi kalau dia gelapkan dia maksudnya sukar dalam membuat keputusan. Okay. Okay, ada soalan lagi? Silakan. Jangan segan. Cik Zana ada, Cik Zana? Cik Zana Abdul Razak? Okay, Cik Rafael. Cik Rafael punya tangan terbuka ke tertutup? Saya lukisan anak ni pasal tengok orang liti, tangan tak ada. Tangan tak ada? Bukan tangan tak ada, ada tangan lah tapi taklah detail sampai jari tu. Yes, bentuk lidi tu. Pasal dia tak reti buat badan dengan tangan semua kan. Dia buat kepala je dulu. Apalah itu normal lah kadang-kadang normal. Okay. Puan Nurul Haidar. Puan Nurul Haidar tangan terbuka ke tertutup? Apa gambar siapa? Gambar saya ke anak saya? Puan pun boleh, anak pun boleh. Gambar anak mungkin dia masih 6 tahun lagi. Dia jenis apa? Depan. Anak lelaki perempuan? Takut. Anak lelaki perempuan ke Haidar? Perempuan. Dia tu manja. Mungkin I rasa kalau gambar dia banyak yang apa, tangan mendepa tu kan, maybe dia suka peluk kot. Okay. Okay. Kalau puan tak terbuka ke tertutup? Saya macam saya cakap semalam tu, saya tengok daripada Google gambar tu saya lukis. Terbuka tertutup? Tangan masuk poket.
Yalah. Ada apa-apa ke berhasilkan sesuatu ke? Saya memang berhasil dan juga lebih suka pendam sikit lah. Biasanya kalau tangan ni, kalau ke belakang atau masuk poket ni, dia punya personality dia berhasil sikit. Hanya orang tertentu je lah, saya tak terbuka lah cerita. Okay, itu nombor. Kalau Cik Rafael, lukisan Cik Rafael macam mana? Terbuka ke tertutup? Tangan terbuka. Terbuka kan? Terbuka ni suka memberi bantuan. Terbuka. Tapi kalau ikut ada lukisan ni, tangan saya tengah pegang tangan anak, tangan isteri semua lah. Itu namanya tengah pegang anak lah. Macam ni lah. Itu pengasih dan penyayang. Okey. Okey, Puan Zaliha. Puan Zaliha, tangan terbuka ke tertutup? Kaki macam mana? Tangan terbuka. Kaki. Kaki tertutup. Kaki tak nampak pakai kain Ni. Saya tengok jap. Nampak Saya tukar change layout. Boleh. Macam ni. Okey. Tu tengah baring ke Puan? Yang baring tu siapa Puan? Saya. Yang ada penyakit ke? Tak. Letih. Okey. Tengah rehat. Ya ke? Puan ada penyakit ke? Kronik ke? Tak adalah. Okey. Terima kasih Puan. Siapa lagi nak kongsi? Okey. Kita pergi tengok siapa lagi yang boleh bantu. Cik Fazil. Cik Ahmad Tamizi ada ke? Cik Ahmad Tamizi? Ada Prof, ada. Ada so ada soalan tak nak tanya pasal tangan ke, pasal kaki? Cuma saya nak tanya, kalau tangan dengan kaki tu dia macam tak bersambung tu macam mana tu Prof? Tak bersambung maksudnya? Maksudnya yang kita lukis tu, contohlah ada lukisan tu dia tak bercantum. Maksudnya tak sempurna lah dia punya lukisan dia tu, tangan dengan kaki tu. Biasa kalau tangan dengan kaki tak bercantum, biasanya dia menunjukkan bahawa dia ada rasa perbuatan dia yang tidak sempurna lah. Okey. Ada lagi tak nak tanya soalan berkaitan dengan tangan dan kaki? Okey kita tengok juga kita tengok bahagian kaki kriteria pakaian Okey, kita tengok kriteria berpakaian. Kalau biasanya dia lukis orang yang tidak berpakaian kalau biasanya dia lukis orang yang tidak berpakaian, kita tengok kalau kanak-kanak kita tanya dia, kalau kanak-kanak kalau dia lukis orang yang tidak berpakaian, kita tanya ni siapa. Kalau kita tanya kata ni siapa, dia kata ini pakcik yang jaga. So kena berhati-hati, takut ada sexual harassment dekat situ. Tapi kalau orang dewasa, orang remaja lukis badan, dia tak pakai pakaian, kalau tu adalah diri dia, dia suka show off lah body dia. Ataupun kalau kanak-kanak, kalau lelaki lukis gambar perempuan, gambar yang tidak berpakaian, dekat Malaysia tak ramai ini kalau di barat memang ada jenis orang yang suka kepada sukalah melihat aurat orang, suka melihat pada aurat. Okey. Dan kadang-kadang dia rasa bimbang dengan pakaian dia. Okey, kalau terlalu tebal dan besar kalau kita tengok dia boleh pakaian ni, dia punya pakaian tu terlalu besar dan tebal, biasanya dia rasa kurang yakin dengan penampilan diri dia dan dia kadang-kadang tak suka terhadap tubuh badan dia. Dia tak suka dengan tubuh badan dia. Jadi bagi orang yang tak suka dengan tubuh badan dia, biasa dia akan lukis gambar pakaian dengan pakaian tebal. Okey, biasa yang pakaian tebal ni adalah bagi golongan maknyah tau. Maknyah ni ataupun transseksual, tidak kira lelaki atau perempuan, dia kan tak suka badan dia. Dia rasa dia terperangkap dalam badan yang salah.
Jadi kebanyakan transseksual lelaki ataupun maknya, transseksual perempuan dipanggil pengkit ataupun tomboy, biasanya dia akan lukis gambar yang pakai baju yang besar yang tebal sebab cuba nak melindungi diri dia. Okey, kalau pakai dia pakai, cuba tengok pakaian tu ada tak banyak butang. Dia tak pakaian tu banyak butang. Biasanya pakaian banyak butang ni dia nak menunjukkan bahawa dia suka bergantung kepada orang lain dan kurang rasa keyakinan diri dia. Jadi biasanya pakaian orang yang pakai butang ni adalah orang yang kurang keyakinan diri dan suka bergantung dengan orang lain. Okey. Ia sama dengan poket. Okey. Pakaian tu sama ada poket ataupun butang, dia menunjukkan bahawa seseorang itu suka bergantung. Ataupun kalau butang tu dengan diri dia dan pakaian dia mungkin dia perlukan sokongan. Okey. Kalau kasut yang terlalu besar, kalau dia pakai kasut yang terlalu besar, maknanya dia berkaitan dengan seorang yang inginkan kestabilan dalam hidup dia. Okey, kestabilan dalam hidup dia. Okey, cuba tengok kasut dia. Ada tak yang kasut dia tu dia buat macam ni ke depan? Kan ke depan kan? Ada satu lagi macam ni. Ke kiri atau ke kanan, betul Satu lagi yang macam ni. Kaki dia tu, kasut dia tu bentuk dia kan. Satu yang ke depan macam ni. Satu lagi ke kiri dan ke kanan, satu lagi ke kiri, satu ke kanan. Okey. Dan ada yang tak lukis kasut. So kalau yang macam ni tuan-tuan dan perempuan, dia jenis orang yang fleksibel. Kiri dia boleh pergi, kanan dia boleh pergi. Tapi kalau dia macam ni, dia suka buat keputusan. Kan? Dari kiri kanan. Bentuk dia tu menuju ke kiri dan ke kanan. Dia punya kasut. Ini jenis orang yang suka nak buat dalam keputusan. Tapi kalau kiri yang kanan, orang jenis macam ni yang memang tetap pendirian. Kalau dia kata A lah, kalau kata B lah. Dia jenis orang yang tetap pendirian. Kalau kita tengok lapisan gambar kita. Okey. Kalau kasut yang dibelikan terlalu besar, kasut yang dilukis tu terlalu besar. Kalau tengok biasa tengok terlalu besar, ini adalah orang yang inginkan kestabilan. Okey. Orang yang inginkan kestabilan. Dan kata jika seorang lelaki, kasut yang dia pakai tu bertali. Kasut yang dia pakai tu bertali, ini dia terlalu obses dengan satu benda. Dan kalau lelaki, kalau perempuan biasanya dia menggambarkan sifat kewanitaan dan kurangnya kematangan. Kalau dia pilih kasut yang bertali. Okey, kalau ada tali leher cuba tengok kalau tali leher dia tu bergerak ni tali leher yang bergerak ni adalah orang yang suka membuat serangan seksual. Okey, ada kecenderungan tu Dan kalau tali leher dia besar, okey, dia jenis orang yang sukakan kehidupan formal dan kalau besar juga dia ada bimbang berkaitan dengan seksual dia. Lelaki yang gay, lelaki yang gay ni biasa dia akan pilih tali leher dia yang berbunga-bunga. Okay, dia pakai tali leher tapi ada bunga-bunga. Ni alamat lelaki gay. Gay ni kita susah tau nak detect. Kalau transseksual ni kita senang boleh detect dia sebab dia lalu pakaian dia. Dia maknanya kita boleh kenal. Tapi kalau gay ni susah kita nak kenal dia. Sebab dia nampak macam lelaki normal. Tapi orientasi seksual dia lebih kepada lelaki. Tapi biasanya dalam kajian kalau kita tengok dalam kajian menunjukkan bahawa lelaki gay ni dia suka lukis tali leher dia bentuk bunga. Atau bunga dia banyak lagi lah. Nanti kalau kita pergi advanced level lagi akan kita nampak pattern tu lah. So lagi mudah kita akan kenal personality orang tu. Okey. Kalau pakai tali pinggang orang yang pakai tali pinggang ni adalah seseorang yang kalau dalam kisah dia pakai tali pinggang. Dia seseorang yang tengah mengawal aktiviti seksual dia ataupun seseorang yang sukakan kepada penampilan yang menarik. Okey. Menarik dan orang kata elegan lah Okey. Doktor. Okey, silakan. Doktor kalau pakai seluar tapi dia dilorekkan and then dia baju berjalur-jalur. Lah baju dia? Berjalur-jalur. Oh, baju dia macam berjalur Dan seluar dilorekkan. Seluar dilorekkan lelaki Lorekkan hitam lelaki. Kalau dilorekkan tu dia mungkin dia tengah kawal perasaan seksual dia. Okey. Kau nak berkongsi apa-apa Puan Sofia? Ya? Ada nak berkongsi apa-apa ke? Berkongsi apa-apa? Berkaitan tadi? Yang saya nampak kepala pakai topi hitam. Okey. Seluar dihitamkan juga. Okey. Dan baju dia ada berjalur-jalur. Okey, siapa boleh tanya ke Puan Sofia? Ya. Lukisan siapa tu Klien. Klien Puan kenal dia tak Puan Sofia? Kenal dia tak? Kenal? Kenal
Dia perwatakan dia lembut tak? Perwatakan okey. Okey tu maksudnya macam mana? Tak kasar lah. Tak kasar Maksudnya lembut dia apa? Gay tu apa? Tengoklah perwatakan dia macam lembut ke, macam kewanitaan ke, ada ke? Tak ada. Ada Dia dah kahwin ke belum puan? Sudah. Dia dah kahwin ke belum? Sudah. Sudah kahwin Anak berapa Anak ada 2. 2 Tapi saya nampak kalau kata dia gelapkan seluar dia Ya. Dia gelapkan seluar dia dan lepas tu dia hitamkan rambut dia Pakai topi. Topi Topi hitam. Topi hitam. Nanti puan cuba teroka dia ada tak masalah-masalah berkaitan dengan seksual? Okey. Cuba tanyalah Baik, terima kasih. Tapi kena beranilah. Kalau tak berani jangan tanya. Okey. Baik. Kalau tak berani lebih baik jangan tanya. Baik. Sebab kita dah push button tu sebenarnya. Okey. Tapi nampak dia ada macam ada isu seksual kat situ. Okey. Okay, thank you. Terima kasih. Rambut tu. Okey. Puan, sebenarnya. Puan, Dila. Silakan. Nak tanya kalau orang tu pakai name tag tak ada apa-apalah maksudnya name tag. Okay, name tag dia tulis apa nama? Dia tulis nama dia Tak ada macam conteng je. Conteng pakai name tag Itu dia Okey. Klien. Dia kerja kat mana Dia kerja ada sama agensi lah. Tengok dia gigih tak kalau buat kerja? Fokus tak? Oh, fokus. Biasa orang macam tu, dia bangga tau kerja. Dia banggalah dengan kerja dia. Baguslah. Dia baguslah. Orang yang committed lah. Ke Cik Madia ada pandangan lain? Tapi satu lagi, kalau jari dia tu, dia ada yang tajam-tajam macam pun ada bulat sikit. Macam mana maksud dia? Tadi tajam-tajam kan? Dia agresif kalau tajam, okey. Tapi ni dia ada macam tajam ada campur dengan bulat pula. Oh, tajam dah bulat Dia tak. Tangan dia bulat lepas tu ada tajam. Tapi dia pendek je lah. Dia keluar tangan je daripada baju tu. Dia ni kan kalau tafsir tapi tak tepat tau. Itu puan tanya dia lah Pak Madia. Ini kalau buat kerja, dia fokus. Dia bangga dengan kerja dia. Tapi kadang-kadang tu bila dia nak buat sesuatu perubahan tu, dia takut akan menyebabkan orang lain terasa. Okay. Tapi dia kalau tanya saya, orang yang pakai name tag ni dia bangga lah kerja dia. Dia seronok lah. Okay tuan. Okay, sila. Kita ada lebih kurang 30 minit lagi. Sebab tadi kita berhenti, kita mula awal kan. Okay, silakan. Ada lagi soalan? Jangan takut. Kita belajar. Jangan sibuk orang. Okay. Ada tak dalam gambar dia pegang sesuatu? Pegang beg ke? Ada pegang handbag. Handbag siapa punya lukisan tu? Kawan. Yang pakai name tag tu Tak, ni orang lain. Orang lain Perempuan ke lelaki? Perempuan. Dia ada 2 tau. So pegang handbag ni, satu dia jenis perempuan yang berkejaya. Dia bekerja lah. Yang kedua dia suka pergi shopping. Yang mana satu tu? Dua-dua lah, shopping online. Shopping pun dia jalan, kerja pun dia jalan. Dia jenis kalau perempuan, kalau dia pegang beg ni, dia isu dia macam ni tau. Satu, dia memang suka, dia seorang perempuan yang berkejaya. Dia memang suka bekerja. Dan satu lagi, bila dia bekerja, dia memang akan shopping lah. Dia macam tu. Dia banyak habiskan duit kepada shopping. Okay? Alright. Okay tuan. Okay. Kita baca dia setengah. Okay, kalau nak message pun boleh pasal orang, tanyalah. Sebab kita dah habis, kita dah cover. So kita pergi pada orang Okay. Okay, Rizauddin lukisan orang tangan ke bawah dan kaki di atas, orang terbalik dan gambar orang sedang melompat. Cik Rizauddin ada di siaran ke? Ada di online? Ada. Okay, Cik Rizauddin, yang lukis ni siapa Tak, saya tanya soalan yang tak disebut-sebut lagi. Itu ini jarang orang lukis, tapi biasanya kalau orang ada penyakit mental dia akan lukis macam ni. Orang mental lah benda tu. Dia ada mental.
Sebab dia punya lukisan tu kita panggil tak sinkronis dan erot-berot. Okey, kita tengok Puan Suhanis, kalau orang kalau orang yang lukis diri sendiri tapi tidak sama cara berpakaian, contoh real life bertudung dan gambar pakai skirt, ada membawa maksud tertentu tak? Ada sekali tak? Dia maksudnya kalau dia real life tu dia bertudung dia bertudung. Cik Suhanis, betul Cik Suhanis? Dia real life dia pakai tudung, tapi bila dalam lukisan gambar dia tak pakai tudung. Ya, betul. Okey, kalau pentafsiran secara umum, dia kalau diberi pilihan dia tak nak pakai tudung. Kalau diberi pilihan dia tak nak pakai tudung. Okey. Okey, kita tengok gambar masing-masing. Tengok gambar orang masing-masing. Okey, sekarang ni tengok gambar apa lagi yang saya tak cover yang kita boleh kongsi. Silakan tuan-tuan dan puan-puan tengok gambar masing-masing. Gambar orang. Nanti kita berhenti 2-3 minit dulu. Sebelum saya habis, 2-3 minit tengok gambar orang. Lepas tu nanti kita akan pergi soalan satu-satu. Saya akan pergi satu-satu tengok ada tak lagi yang saya tak cover lagi tentang orang. Saya ada satu soalan, Doktor. Okey, silakan. Lukisan anak. Okey. Dia ada satu garisan menunjukkan tanah di mana pokok rumah di atas garisan itu. Tetapi orang dia tidak berada di atas garisan. Dia macam terapung ke atas dan kecil. Kalau biasa garisan ni kalau garisan lurus dia nakkan lebih kestabilan dalam hidup dia. Tapi dari segi apa? Sebab dia masih lagi baru je form 1. Dia nak dari segi apa kesannya? Stabilan mungkin dia nak dari segi family ataupun dari segi impian dia. Biasa kalau lukis garisan dia di bawah kan lukisan bawah tu dia nak lebihkan kestabilan dalam hidup dia. Kestabilan ni banyak Puan, Pak Sofia. Dia mungkin daripada kasih sayang, dari segi material. Baik. Terima kasih. Okey kita pergi satu-satu boleh tak? Saya sebut nama boleh? Mungkin ada yang tertinggal atau lepas ni slot last saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey tengok saja nak tanya apa saja. Okey sebab kalau prof ni dia lebih masuk kajian kes Okey sekarang ni saya akan pergi ke structure. Tuan-tuan dan puan-puan tengok gambar. Gambar apa-apa saja, dah tanya apa saja tidak berkait nak kata simbol ke apa, tanya. So saya pergi seorang-seorang Jadi ada je soalan tanya, saya akan bagi jawapan one by one lah. Okey, tak kira orang ke, semua benda lah kalau nak tanya sebab saya ingat ni slot yang saya terakhir. Lepas ni saya bersama dengan Prof lah. So kita buka peluang sikit, boleh Puan Sofia So sekarang sesi soal jawab lah. Okey. Baik. Okey. Okey, so saya pergi seorang-seorang lah dulu. Okey, kita pergi kepada Cik Ahmad Tamizi dulu. Cik Ahmad Tamizi ada di talian? Ada tuan, ada. Okey, ada soalan tak sebelum kita mengundur diri? Setakat ni tak ada apa-apa soalan. Cuma apa yang saya dapat memang banyak bermanfaat lah dalam kursus yang telah dibuat pada hari ini dan juga semalam. Memang banyak benda lah yang boleh saya belajar sebenarnya. Dari segi ADHTP apa semua, dari segi lukisan apa semua, memang kita boleh imagine lah macam mana. Di depan ni kalau kita praktis lagi lah banyak kes lagi orang kata lagi faham lah, lagi faham. Ya betul tuan. Okey, ada lagi Cik Tamizi? Okey. Setakat ni itu saja tuan. Itu saja Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih Prof. Amin jawab amin. Encik Aminah Cik Puan Aminah ada? Cik Puan Aminah? Kalau ada soalan silakan. Ada kita Cik Akil ada Cik Akil? Okey, kalau tak ada kita pergi ke Cik Azizah Kasim. Cik Azizah Kasim ada soalan? Okey. Ada Puan Azlin ada? Puan Azlin? Saya ada satu soalan lah. Okey, silakan. Kalau lukisan orang tu dia gelapkan tu semua dia ada bayang-bayang. Okey, digelapkan bayang-bayang. Itu gambar siapa Puan
Dia tak cakap lah gambar siapa. Tapi biasa dia gelapkan lepas tu dia tak bayang-bayang ke ataupun ada bayang-bayang saja dia tak gelap? The whole orang tu lah. Tapi kena tanya siapa orang tu. Tapi kalau kata itu diri dia, maksudnya dia tak selesa dengan diri dia. Tapi kalau kata orang tu bukan diri dia, maksudnya dia tak suka orang yang dia lukis tu. Macam tu. Ada lagi Puan Hazlin? Tak ada, itu saja. Okay, Besku ada? Besku ada? Ada Madam Chu? Tak ada. Tak ada Madam Chu Puan Dila, sila kalau ada. Puan Dila ada, Puan Dila? Ada Puan Farah Hazlin kalau ada? Puan Farah Hazlin? Tak ada Puan Farah Idayu Kamaruzzaman? Ada Friend France ada? Friend France? Okay. Puan Hanisma Ismail ada di talian? Hanisma Ismail. Puan Hanisma ada apa-apa soalan? Ada, terima kasih. Okay, sama. Puan Haslina Hamzah? Puan Haslina ada? Ada tapi tak ada soalan. Tak ada soalan Prof. Terima kasih banyak Prof. Okay, sama. Amin ya Abang Amin. Intan Nulinda ada soalan? Yes. Kalau macam lukisan orang, kalau kaki ke dalam macam ni, nampak tak? Kaki ke dalam Dia punya kaki dia bentuk daripada atas ke bawah ke macam tu kan? Dia rapat kan? Okay. Siapa tu Puan Intan? Tak, saya lupa gambar saya ke kot. Puan Intan ni dia jenis orang yang fleksibel lah. Maknanya tak ada macam bila ada keputusan, Puan ada keputusan tapi bergantung pada situasi. Kalau rasa kalau situasi membenarkan, Puan go lah. Kalau situasi tak membenarkan, tak apalah, tak kisah. Okay. Ada apa-apa lagi Puan Intan? So far tak ada. Tapi kalau macam lukisan budak, kalau dia ada dengan watak superhero semua, apa dia punya ni so, macam tak ada. Lukisan anak saya dia ada dengan sniper, dia ada Superman, dia ada setiap gambar yang dia gambarkan tu yang lelaki saya suruh dia lukis tu, setiap tu dia ada dia punya signifikan sendiri. Yalah, dia kalau lelaki tu dia biasalah, dia memang suka superhero ni. Dia memang minat superhero ni. Jadi tak mempengaruhi sangatlah. Okay, terima kasih. Ada lagi Puan Intan? Ada. Okey. Puan Kailullah Samsudin ada? Puan Kailullah Samsudin? Ada Puan... Ada. Ya, Cik Kailullah, ada apa-apa? Ni, yang anak saya ni. Kaki dia ada lukis satu panjang satu pendek. Anak umur berapa 6 tahun. 6 tahun Okey, anak lelaki perempuan? Anak lelaki. Anak lelaki suka main bola? Dia suka. Suka main bola Tapi cara saya tengok gambar ni, kaki panjang dan pendek ni macam dia kata kat saya ni. Kaki dia panjang tu. Kena tanya siapa dalam gambar tu? Kalau Cik Kailullah kena tanya siapa dalam gambar tu. Kalau kata Tuan mungkin dia anggap Tuan macam tu lah. Tu lah, dia lukis muka saya, dia suruh saya dengan logo RTM. Mungkin dia gambarkan Tuan, maksudnya dia tengok Tuan dia rasa Tuan macam ada kaki sakit sikit kan? Kaki sikit. Kalau dia kalau tu sebab kalau budak saya katanya dia suka lelaki ke perempuan? Kalau lelaki dia suka main bola tak? Kalau dia suka main bola biasanya dia bila main dengan kawan dia tak nampak, dia rasa dia rasa macam dia tak mahir main bola. Jadi dia rasa ada sedikit kelompongan kat situ. Okey. Itulah gambar sebelah panjang kaki. Okey. Lagi Cik Kailullah kalau ada soalan yang lain-lain? Tak ada, tak ada. Tak ada Okay, tadi yang kalau lukis badan sahaja tanpa kaki tu apa maknanya tadi? Macam dia tak full tu, dia sampai dekat kaki dia rasa
maksudnya kaki dia tak lukis kan? Dia sampai lutut macam tu. Dia rasa, maksudnya dia rasa dia kurang kebebasan dan lagi satu dia rasa dia tak boleh bergerak banyak tempat. Pergerakan dia terbatas. Okey, kita pergi Kimi ada Kimi? Tak ada doktor, terima kasih. Tak ada, sama okey. Magdiah ada? Magdiah Zain kalau ada soalan? Tak ada Okey, Muhammad Fazrin ada? Fazrin? Okey, Cik Helmi ada? Cik Helmi. Okey. Cik Fazrin ada apa-apa Cik Fazrin nak kongsi ataupun nak tanya? Nak tanya je lah. Okay, dalam lukisan anak saya ketiga ni, dia ada lukis individu yang luar daripada keluarga. Anak yang pertama dia lukis penjual aiskrim. Okey. Anak yang kedua dia lukis guard rumah. Anak yang ketiga lukis Pak Haji sedang mencangkul. Pak Haji sedang mencangkul Pak Haji tu siapa Pak Haji tu? Tak ada kena-mena, tak ada siapa. Mana? Saya rasa anak tuan-tuan puan ni banyak terdedah lah dengan dunia luar. Ada ke Tuan Fazrin? Banyak bawa berjalan ke? Mungkin kot. Sebab saya nampak cara lukisan, gaya lukisan tu kalau dia banyak libatkan orang, dia banyak terlibat dengan dunia luar. Maksudnya dunia ni bukan dekat rumah je lah. Mungkin masa-masa cuti Cik Fazrin banyak dia bawa pergi berjalan ke. Jadi dia banyak perdedahan, betul lah. Itu secara umum lah. Selalu bawa lah. So memang ada bawa pergi melancong ke mana-mana ke? Dah lama dah 2 tahun dah tak ada. Yelah kan PKP kan? Tapi nampak gaya lukisan anak tu macam banyak terdedah dengan dunia luar lah. Okay. Okey, Cik Muhammad Helmi ada? Okey, sama. Cik Muhammad Helmi ada? Ada Muhammad Zamani ada? Puan Muhammad Zamani? Ada Cik Nur Ashikin kalau ada? Ada Puan Norani Maridi ada? Tak ada Norazila ada? Norazila? Okey, Cik Norma ada? Cik Norma Toheng? Okey, Cik Dul Haida ada? Tak ada, tadi dah cakap okey lah. Okey, kalau ada apa-apa lagi sesiapa yang nak ni sebelum saya tutup, saya serah kepada Puan Sofia. Ada soalan? Saya buka kepada umum. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya ada terlintas lah. Dia punya kalau lah lukisan tu dia ramai. Maksudnya dia satu tubuh sahaja. Maksudnya gambar tu dia macam bercantun, Prof. Oh, ada gambar tu ada lukisan ya? Ada yang lukis ya? Sebelum ni saya pernah tengok lah lukisan tu. Lukisan anak saudara saya. Anak buah saya lah. Satu orang tapi ramai orang? Betul. Okey. Lepas tu bila tanya tak siapa gambar tu? Tak tanya pula, Prof. Takut dia menggambar. Cuma saya tengok dia punya lukisan dia je lah. Cuma saya tak tanyalah dia punya gambaran siapa apa semua, saya tak tanyalah. Cuma nak tanya perspektif Prof lah macam mana. Kalau lukis gambar ramai orang, dia ni jenis orang yang sociable. Orang yang suka bersosial. Tapi kalau satu orang ramai orang ni, cuba tanya dia ada pengaruh tak dengan filem mana-mana? Kadang-kadang terpengaruh dengan filem ke? Mungkin faktor tu. Mungkin faktor jugalah sebab dia suka tengok TV sebenarnya. TV, cerita-cerita apa semua dia suka tengok lah. Mungkin dia terpengaruh dengan ni lah. Okey Prof. Terima kasih. Okey, saya rasa setakat ni dulu. Terima kasih untuk perhatian anda dan minta maaf jika ada salah silap dan tidak sempurna. Jadi mungkin saya sah kepada Puan Sofia. Ya doktor. Doktor, saya ada satu soalan saja. Adakah kita semestinya kena bagi dia satu pensel, satu pemadam dengan satu kertas? Kalau saya tak nak bagi pemadam boleh tak? Supaya dia berlukis. Boleh. Dia tak ada masalah, tapi kalau ada pemadam ni kita nak tengok karakter dia kalau dia ada OCD. Kalau OCD obsessive compulsive disorder, dia akan gunakan pemadam tu untuk padam. Jadi kita tahu karakter dia. Tapi pemadam ni sebagai pilihan lah. Tapi kita kena sediakan sebab kita nak detect dia punya personality kalau ada OCD tu.
Okay. Okay. Kita akan gambar sekejap. Okay. Zeleha, ready? Yang boleh buka video, boleh buka sebentar. Okay, kita nak bergambar. Okay, semua hidup buka. Okay. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. Freestyle. 1, 2, 3. Alright, thank you. Terima kasih semua. Nanti kita jumpa 2:30 betul? Dengan Okay. Prof. Prof Aziz, pukul 2:30 Alright, terima kasih. Okay,